Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua penonton-penonton yang hadir. Terima kasih kepada kena datang kepada kita pada malam ni bersama-sama kita dalam sesi Tek Tarik. Jadi sesi Tek Tarik ni kita dah mula pada tahun lepas lagi. Tek Tarik ni adalah actually singkatan kepada teknologi, yang mana kita cerita pasal teknologi, cerita yang tinggi-tinggi futuristik, tapi kita supaya macam kita sembang-sembang dekat kedai kopi sambil minum teh tarik. Itu dia punya idea je lah. Jadi alhamdulillah bersama kita pada malam ini kita berbesar hati kerana bersama kita ada dua tetamu yang saya rasa memang sangat terkenal dalam kalangan Bitcoin dan juga blockchain punya peminat. Yang mana bersama kita hari ini adalah, yang pertama adalah Tuan Mahi Nazrish, iaitu founder pada MyCryptoversity, yang mana beliau ni memang dah lama melabur dalam bidang Bitcoin sejak lagi 2016 dan sering memberi panduan-panduan macam mana nak memberi education kepada pelabur-pelabur yang mana berminat dalam bidang Bitcoin, dan juga ada channel-channel sendiri, channel YouTube sendiri. Dan juga panel yang kedua kita tak asing lagi, Tuan Effendi Zulkifli, beberapa kali bersama kita dalam sesi Tek Tarik, memang sangat berpengalaman luas dalam bidang blockchain, yang antara orang-orang terpilih yang mana dapat berjumpa dengan salah seorang daripada orang Malaysia dapat berjumpa dengan Vitalik Buterin. So memang orang yang lama juga dalam bidang blockchain. Jadi alhamdulillah kita bersama pada malam ini adalah untuk kita bincangkan satu topik yang saya rasa hangat, dah sebulan hangat dia. Sejak daripada raya itu, daripada hari raya tu kita ingat dia dapatlah duit raya daripada Bitcoin kan, tapi Bitcoin jatuh lepas itu. Betul. Daripada malam pertama terus jatuh, harganya terus merudum jatuh kan, membuatkan kita terciduk, apatah lagi time PKP ketika ini. Jadi kita cuba nak merungkaikan masalah ini ataupun sama-sama sembang apa fenomena yang berlaku, kenapa ia berlaku, dan apa khulasah, apa tindakan yang kita perlu ambil. Sebab tu kita bawakan dua panel hebat kali ini. Sebelum kita pergi kepada topik itu, kalau boleh kita nak minta sambil tu kita nak kenal lah siapakah mereka ni, background mereka. Jadi saya minta mula dengan Tuan Mahi Nazrish dulu untuk cerita sikit latar belakang Tuan sebelum Tuan masuk dalam bidang Bitcoin ni. Teruskan. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi jemput saya kali ini. Saya terlibat dalam kripto, saya bersama dengan salah satu institusi keuangan, juga terlibat dalam pelaburan daripada 2007 sampai 2018, di mana saya terlibat dalam pengurusan dana dan juga pengurusan harta pusaka Islam, termasuklah takaful. Daripada tahun bermula 2010 saya set up company sendiri, memberi pendidikan berkenaan dengan pelaburan dan keuangan. 2011 first time saya kenal pasal Bitcoin daripada adik saya. Lepas tu 2013 Bitcoin melonjak naik daripada $2 sampai $36. Saya cakap apa benda ni kan. Lepas tu dia naik terus sampai $1,124 tak silap saya tahun 2013. Kemudian dia jatuh balik dekat $200. Jadi daripada situlah saya cakap benda ni sesuatu yang menarik kan. Jadi bila saya baca apa tu cryptocurrency, rupa-rupanya dia dicipta untuk mengelakkan ketidakkepercayaan, ketidakketelusan transaksi keuangan pada masa tu. Sebab masa tu internet baru lagi dilancarkan. Jadi banyak company-company yang cuba membuat online payment dengan wang fiat. Tapi bila menggunakan fiat, dia ada double spending yang sengaja dicipta untuk tujuan penipuan. Jadi bila di akhirnya akaun tersebut tidak tally, jadi ada berlaku ketidaktelusan di situ. Jadi dari situlah terciptanya mata wang kripto. Yang pertama iaitu Bitcoin. Jadi Bitcoin dihasilkan untuk menyelesaikan masalah ketidaktelusan di dalam sebuah akaun ataupun buku besar. Jadi saya tengok benda ni menarik. Dia tak boleh
dia tak boleh ditiru, tak boleh diduplicate, dan dia juga ada pengeluaran yang terhad. Jadi saya follow daripada situ sampailah 2015 ni. Saya ambil masa 2 tahun membaca saja. Saya ingat dengan membaca saya faham, tapi rupanya tak faham juga kan. Betul. Pada masa 2013 harga Bitcoin adalah RM154. Saya tak beli lagi pada masa itu. Jadi first Bitcoin saya beli pada tahun 2015 RM1,040. Itu pun saya ingat dah mahal dah, sebab benda tak ada fizikal kan. Tapi sebab saya dah baca 2 tahun, so saya cakap ini tak boleh. So aku kena ada juga at least satu untuk aku faham. Jadi rupanya bila kita memiliki aset tersebut, barulah kita faham bagaimana dia berfungsi, macam mana kita nak guna, macam mana kita nak transfer, apa kegunaannya. Jadi kalau kita baca memang kita takkan faham selagi kita tidak memiliki aset tersebut. Jadi mereka yang di luar sana, saya rasa ramai juga yang duk baca sampai nak faham, memang takkan faham selagi anda tidak memiliki cryptocurrency. Jadi bermula daripada 2015 saya terlibat dalam cryptocurrencies sepenuh masa, mengajar dan berkongsi ilmu tentang cryptocurrency dan Bitcoin. Tapi pada masa tu agak susah nak dapat info-info. Betul. Saya juga kena tipu, kena scam macam-macam kan, sebab scammer dia orang lebih advance daripada kita. Jadi terciduk juga saya pada masa tu kan, kena tertipu. Lepas tu saya fikir kenapa aku kena tipu, apa yang menyebabkan aku tertipu. Jadi rupa-rupanya ada lagi di sebalik kripto, ada satu teknologi bersama kripto, iaitu blockchain. Rupanya saya hanya belajar berkenaan dengan kripto, tetapi saya tidak belajar berkenaan dengan blockchain. Jadi bila kita tidak tahu blockchain, jadi kita senang ditipu. Betul. So daripada situlah saya belajar pasal blockchain dan kripto, dan saya berkongsi dengan orang ramai, supaya masyarakat kita tidak tertipu, tak terkena macam saya. So itulah permulaan saya dalam dunia cryptocurrency. Menarik sekali tuan punya background tu. Sebab bermula dengan pembacaan, kemudian dah beli, kena tipu scammer pula, lepas tu educate pula orang supaya tak kena scam. Memang bangkit kan, sebab benda menarik. Jadi kita buat dengan semangat kan. Sebab masa tu tak ada orang yang pelupur sangat pasal kripto ni. So saya cakap tak apalah, aku buatlah, aku share je. Orang nak dengar ke orang tak nak dengar tu dia orang punya pasal lah. Tapi saya dengan niat, dengan nawa itu, saya nak bantu masyarakat supaya mereka tidak tertipu. Sebab pada masa tu dah banyak timbul skim-skim pelaburan yang menggunakan Bitcoin, memberi pulangan tiap-tiap bulan kepada siapa yang simpan Bitcoin. So dia akan dapat berapa persen sebulan. Rupa-rupanya skim itu semuanya adalah skim-skim Ponzi, skim-skim yang mengarut. Sebab Bitcoin sebenarnya dia adalah sama seperti emas, dan dia juga dipanggil sebagai emas digital. Jadi kita boleh jual beli sama macam beli emas. Kita boleh beli 1 gram, kita boleh beli 10 gram, kita boleh beli 100 gram, macam tu. Bukan kata kita kena beli satu Bitcoin harga ratus-ratus ribu, puluh ribu, tak. So ada RM50 boleh beli, ada RM100 pun boleh beli. So dia sangat-sangat simple. Betul. Baik, terima kasih Tuan Mai atas sedikit pengenalan diri. Bersama kita Tuan Effendi Zulkifli, macam Tuan Mai beritahu tadi, di sebalik Bitcoin ada blockchain. Dan Tuan Effendi Zulkifli ni kalau orang cerita pasal blockchain di Malaysia, nama dia agak sinonim lah, sangat sinonim. Memang nama dia akan naik. Jadi Tuan Effendi mungkin boleh cerita sedikit latar belakang sebelum Tuan masuk dalam blockchain dan sehingga sekarang. Teruskan. Okey, terima kasih kepada organizer. Kita punya pengurusi lah, kita punya chairman, kita punya pengurusi atau MC, moderator malam ni, Tuan Muhairi, dan juga saya sangat kagum dengan pengalaman daripada Tuan Mai untuk kita semua. Tuan Mai ni memang orang yang terkenal otai lah, orang yang paling terawal antara orang Melayu kita yang terawal, dan Microversity ni memang cukup hebat dalam membuat event-event ataupun training berkaitan dengan kripto. Jadi saya Effendi Zulkifli, saya bermula sedikit lah, saya ceritakan sedikit saya punya pengalaman. Saya bermula juga dengan dalam industri kewangan dengan sebuah bank.
Tapi fokus saya lebih kepada masa tu lebih kepada corporate banking. Dari situ juga saya bermula terlibat bila saya start resign, saya buat saya bisnes saya sendiri pada tahun 2012 tu, 2013. Kita tubuhkan satu movement dipanggil ASEAN Youthpreneur Community yang mana kita cuba mempopularkan budaya e-commerce di kalangan negara-negara ASEAN. Jadi banyaklah buat aktiviti e-commerce. Dalam masa yang sama juga, bila kita dah aktif terlibat dekat peringkat ASEAN, kita dipanggil lah oleh beberapa pihak yang menawarkan, okay, kamu you guys dah ada e-commerce, jadi perlulah ada satu pembaharuan dengan perlunya ada digital currency. Jadi masa itulah saya bertemu dengan satu company ni, minta saya bercakap, jadi penceramah, jadi motivator, mempromosikan digitalization dalam sektor keusahawanan digital dekat ASEAN. Yang menariknya, pihak ni, saya tahu cerita siapa nama movement ni kan, tapi dia tidak mengajar saya pasal Bitcoin. Saya tahu Bitcoin daripada orang, tapi kita tidak diajar Bitcoin, kita diajar untuk dapatkan token dia, dapatkan digital currency dia, yang mana server base lah dia yang kawal kan. Jadi bila kita tengok mereka buat duit, and then mereka cakap mereka ditambat dengan Bitcoin ketika itu. Masa tu harga Bitcoin tahun 2013 dalam 350 USD je masa tu. Masa tu saya saya pun macam antara saya tak percaya sebab saya nampak lebih pada e-commerce. Saya jadi sebagai saya jadi lebih kepada macam motivator jemputan kan. Jadi masa tu harga murah tu. Masa tu saya kaji macam samalah macam Tuan Mai pun dah tahulah Bitcoin. Tetapi kita tak buat decision lagi untuk menceburi 2013 tu, 2014 sampailah pada tahun 2016 dalam proses nak belajar pasal Bitcoin ni, saya bertemu dengan jemputan daripada MDEC masa tu, yang mana dia orang bagi tahu, kawan-kawan dari Hong Kong bagi tahu Vitalik Buterin datang. Jadi saya tak macam Tuan Mai lah, saya start dengan blockchain dulu sebenarnya. Tahu sikit-sikit je pasal Bitcoin, digital currency. And then kita dah ada persepsi negatif bila sistem yang dibuat oleh sebuah organisasi ni macam tak betul kan, cara mereka dealing business, tutup office, tutup company dan sebagainya. Jadi kita dah ada bad impression lah. Cuma bila saya bertemu dengan Vitalik Buterin di bawah event anjuran MDEC government pada tahun 2016, hujung tahun tu, masa saya terbuka bila Vitalik Buterin bercakap mengenai Ethereum dia, smart contract secara profesional, MDEC jemput dia dan saya bertanya kepada Vitalik sebab bergambar lagi semangat lah kan masa tu kan, sebab dah tahu kan dia punya kejayaan dia kan. Jadi saya tanya kat Vitalik, apa yang perlu buat untuk kita memperkenalkan dunia kripto blockchain ni? Dia kata pergi dekat universiti. Itu saya ingat sampai sekarang. Pergi kat universiti, buat collaboration dengan universiti, kemudian turun pada community. Jadi sejak itulah saya baca dan saya beli sendiri dekat CoinDesk tu, journal report by Ethereum, by CoinDesk yang berharga 399 USD, lebih kurang 1,000 lebih tau, beli untuk faham Ethereum saja. Dari situ dah tahun 2012 tu sampailah saya buat decision untuk saya start dengan big data. Saya decision pada tahun 2017-18 tu saya nak belajar blockchain secara mendalam. Saya ke Germany pada tahun 2019 belajar blockchain, buat development dan sebagainya, sampailah sekarang alhamdulillah diberi peluang untuk terlibat dalam banyak projek-projek blockchain development. Dan of course saya kalau dikira sebagai investors, kalau Bitcoin ni saya lebih kepada orang yang bukan trading harian. Saya lebih kepada beli-beli simpan, beli-beli saya nak jual, simpan lah. Jadi kita beli walaupun sikit, tapi saya konsisten beli walaupun sedikit Bitcoin sampailah sekarang. Dan saya sempat beli Ethereum dengan cukup banyak pada tahun 2016, ujung tu masa tu sebab Vitalik datang, baca buku report dia semua tu, saya banyak invest dekat Ethereum berbanding Bitcoin tu sendiri. Bitcoin tu kemudian setelah saya untung dekat Ethereum. Masa tu Ethereum harga 6 USD. Masa Vitalik datang 6 USD. Lepas 4 bulan tu, ujung tahun 2012, 4 bulan naik kepada 350 USD. Setelah Vitalik datang Malaysia, saya baca sale. Untung daripada Ethereum tu lah baru saya beli Bitcoin. Maknanya saya lambat sikit nak involve dalam Bitcoin di tahun 2017 setelah saya beli Ethereum dulu. Itu pun gunakan Jack Wallet. Saya gunakan Jack Wallet masa tu. Jack Wallet masa tu. Jadi itulah pengalaman sampai lah sekarang. Kita buat modul, kita terlibat dengan universiti, kita pergi ke overseas sebab dapat pengalaman kat Germany yang mana kat sana saya belajar something bahawa nak faham
kripto, nak faham Bitcoin, faham blockchain. Jadi macam saya setuju dengan Puan Mari cakap tu, bila kita faham blockchain, yang lain tu dah senang dah. Kita dah lebih bezakan dah dia punya basic things on the Bitcoin, dia punya technicalities dia, cara dia distribution dia, cara kita, dan dalam masa sama juga saya belajar juga tentang mining machine terlibat untuk pembangunan beberapa mining farm. Saya tak pastilah dari segi undang-undang tu macam mana, tapi yang pastinya mining farm ni benda yang penting untuk kita faham mekanisme audit ataupun transaction dalam Bitcoin lah. Itu saja. Sedikit lah untuk intro. Dan sekarang saya bersama dengan MyChain Academy sebagai body lantik sebagai pengetua tahun lepas untuk develop modul on the blockchain, crypto dan sebagainya. Dan company saya Blockwork lebih kepada sistem integrator yang mana kita menggabungkan teknologi IR 4.0 dan bersama dengan Malaysia Industry Forward Association kami bangunkan ekosistem IR 4.0 yang mana kami perjuangkan blockchain ni menjadi part of key pillars dalam IR 4.0 sebab blockchain ni macam terbiar sikit lah sebab dalam 9 pillars of IR 4.0 tu blockchain dah termasuk. Dia letak 9. So kita selalu declare bahawa blockchain ni adalah yang ke-10, pillar yang ke-10 yang mana blockchain boleh digunakan untuk semua pillar yang ada dalam 9 pillars of IR 4.0. Contohnya untuk AI perlu blockchain, untuk IoT perlu blockchain, untuk cyber security, untuk security part lah. Dan mana untuk Bitcoin pula lebih pada fintech pun kita bangunkan sama-sama lah, buat framework, buat kertas kerja. And then kita tubuhkan satu movement nama dia Crypto Valley Malaysia. Setelah saya pergi ke Switzerland pada tahun 2018, saya bentangkan projek fintech yang ada kaitan dengan Bitcoin dan juga Ethereum dalam bentuk e-commerce tu. Jadi kita berjaya menang dekat Malaysia dalam Swiss Innovation Challenge, dan bila pergi ke overseas ke Switzerland tu, saya kembangkan lagi Horizon Network, kembangkan lagi My Research dekat fintech yang mana saya nampak dekat Switzerland ada satu movement dipanggil Crypto Valley Switzerland. Mereka ni gunakan Bitcoin dekat bayar tax, gunakan bayar tax, beli pembelian dekat sebuah bandar nama dia Zoop. Jadi kat situ jadikan saya inspirasi pada tahun 2018 dan kita bawa ke Malaysia, kita buat Crypto Valley Malaysia, kita daftar under ROS dan itu adalah Crypto Valley yang kedua di dunia setelah Crypto Valley Switzerland yang memfokuskan kepada blockchain teknologi dan juga data analytics sampai sekarang. Itu saja sikit. Minta maaf panjang sikit ambil cerita pasal diri saya sebab excited lah jumpa Mari kan. Dah lama dah nak jumpa Mari ni. Okay. Maksudnya kedua-dua panel kita ni memang orang lama lah, orang yang maksudnya bukan maksudnya dah sebelum 2016, sebelum 2000 tu lagi, sebelum 2013 lagi mereka dah terdedah dengan dunia Bitcoin dan blockchain. Dan cuma event pertama blockchain ataupun relatekan dengan fintech crypto ni adalah nama dia Blockfest. Itu pun dianjurkan pada tahun 2017. Itu yang first event yang melibatkan kerajaan Malaysia punya agensi nama dia Might. Itu yang first. Lepas tu memang banyak event-event blockchain. Setakat yang kita tahu dekat Malaysia 2016-2017 lah yang official lah blockchain event. Baik, sebab di kalangan Tech Tarik punya viewers ni ada juga yang very newbie. Mungkin borang ni baru je kenal sebab harga Bitcoin naik, orang masuk mungkin bulan Mac, bulan 4 tu baru start beli, lepas tu terciduk. Jadi mungkin diorang hanya disebabkan ada FOMO, diorang kena beli macam tu kan, tanpa ada knowledge. Jadi kalau boleh kita sebagai Tech Tarik ni platform untuk kita mendidik semua pendengar kita. Jadi kalau boleh mungkin Tuan Mai boleh cerita serba sedikit apa tu Bitcoin, apakah future Bitcoin dalam bahasa yang mungkin lebih mudah supaya orang lebih faham. Silakan. Okay, betul, saya pun sebab saya dah buat kelas daripada 2016-2017. Sambutan tu tak banyak sangat lah kan. Lepas tu bila harga naik masa 2017 tu memang banyak sambutan. 2018 tu lepas tu jatuh, lepas Chinese New Year Bitcoin jatuh daripada $20,000 kepada $3,600, $12,400. Saya sempat beli top up sikit. Lepas tu masa tu ramai orang cakap Bitcoin scam, Bitcoin macam-macam sebab dah drop kan. So dia drop lebih kurang dalam 92%. Yang tu yang paling teruk lah semenjak Bitcoin wujud.
correction yang pertama, crash yang pertama sebanyak 83%, lepas tu 82%, lepas tu 2018 92%. Sangat-sangat teruk pada masa tu. Jadi 2019 saya masih lagi mengajar, tak ramai orang. 2020 tak ramai orang sebab Bitcoin harga murah kan, 40-30 ribu macam tu. Cuma akhir tahun lepas tu bila harga Bitcoin tu dah naik, dah cecah, dah lepas dia punya ATH tahun lepas 80 ribu, 100 ribu. Jadi ramai dah yang nak belajar, yang terkejar-kejar beli Bitcoin. Kalau yang masuk awal tahun tu alhamdulillah lah sempat lagi untung. Tapi bila dah masuk April, so harga Bitcoin dah mula jatuh kan. Tapi kalau kita tengok daripada pengalaman saya, daripada satu circle halving circle Bitcoin adalah selama 4 tahun. Jadi dalam masa 4 tahun, kebiasaannya dia ada lebih kurang dalam 6 atau 7 correction. 6 atau 7 correction. Mana harga naik, lepas tu dia drop, so dia naik, dia drop. Kebiasaannya dia naik dalam 80% macam tu, lepas tu dia drop 30%, 32%. Kalau dalam kripto 32%, 20% itu adalah biasa itu adalah correction yang biasa. So dia drop 30%, dia akan naik 80%, dia akan naik 100%. So buat masa sekarang tak silap saya, kita dah ada dalam 3 atau 4 kali correction. Okay. Dan correction yang last kali hari tu bermula daripada 20 April, di mana kejatuhan sekarang adalah sebanyak lebih kurang hampir 60% daripada dia punya harga tertinggi. Jadi untuk long term ini adalah satu perkembangan yang biasa, satu correction yang sihat, sebab mana-mana market pun dia akan buat correction untuk dia meneruskan kenaikan. Sebab perlu ada jual beli, tarik keuntungan, pan modal kembali. So benda ni adalah biasa. Jadi bila bagi saya kepada student-student saya selalu bagi tahu, bila kita membeli sesuatu aset, pastikan kita kenal aset itu betul-betul. Aset tu daripada kategori yang mana, kategori security ataupun kategori token ataupun dia kategori untuk menyimpan nilai, macam Bitcoin dan Ethereum dia boleh buat untuk simpan nilai. Jadi bila kita tahu aset tu sebenarnya nilai dia, projek yang dia buat, jadi bila berlaku kejatuhan kita tak adalah panik sangat sebab kita membeli base kepada value of the project, bukan kepada sentimen semata-mata. Bukan masuk sebab kalau kita ingat awal tahun baru ni orang dah heboh pasal Ripple kan. Jadi ramai yang masuk Ripple, beli dekat pucuk, lepas tu Ripple jatuh, ramai yang terciduk, menangis dekat pucuk katil apa semua kan. Jadi, mereka beli sebab dekat media sosial cakap, oh kita dah beli Ripple dah untung macam ni kan. Jadi mereka beli sebab dia tertarik dengan keuntungan yang telah dibuat oleh mereka yang beli sebelum tu. Jadi mereka mungkin yang dah buat keuntungan pada masa tu, dah beli 2-3 bulan sebelum tu atau 5-6 bulan sebelum tu. Jadi mereka dah untung sebab beli pada harga yang murah. Tetapi yang tertarik, yang suka tengok kan dengan keuntungan, yang tamak, yang tak nak belajar, so terus beli, kemudian harga jatuh. Jadi mereka masuk dengan tanpa ilmu. Jadi bila masuk dengan tanpa ilmu, benda ni akan memberi tekanan kepada mereka. Yang pertama. Yang kedua, lebih parah kalau masuk dengan duit yang nak dipakai. Duit yang itu sedih sekali. Untuk nak pintulah, ada yang nak kahwin, pinjam duit mak mertua apa semua kan. Itu tidak disarankan lah. Sebab bila kita nak buat pembelian atau kripto ni adalah salah satu cabang daripada pelaburan ni. So kalau sebelum ni kita ada banyak cabang pelaburan tradisional seperti emas dan perak, kita biasa dengan stock market. So itu adalah instrumen-instrumen yang tradisional. Okay. Tetapi apabila dah masuk, bila dah wujud cryptocurrency 2008-2009, so benda ni adalah benda yang baru. Macam Tuan Afendi cakap tadi berkenaan dengan fintech.
So benda ni adalah sesuatu yang baru. Sama seperti bagi saya melihat Bitcoin dan kripto sama seperti internet. Masa kewujudan internet tahun 1900 awal 80-an kan. So awal 80-an, so banyak company-company internet yang wujud pada masa tu. Apple wujud pun tahun 1998, 1997 kan. Sehingga Apple jatuh daripada sampai nilai $1 kan, sampai Apple orang tak nak beli, tak ada nilai. Tetapi kita tengok Apple sekarang dah selepas 20 tahun dia adalah company yang bernilai trilion ringgit. Jadi saya tengok kripto adalah salah satu caban daripada internet. Sebab tu dia dikenali sebagai fintech. So kripto baru 12 tahun bermula. Jadi bagi saya letak kepada diri saya nak tengok kripto dalam masa 20 tahun. Sebab Apple boleh boom dalam masa 20 tahun. So saya yakin kripto ni akan boom juga apabila cukup 20 tahun. So maknanya bagi saya 20 tahun tu kripto adalah sudah matang lah. Sudah matang dari segi dia punya ekosistem, dari segi dia punya penerimaan community. Bermakna kita ambil masa 10 tahun untuk development sahaja cryptocurrency dan 10 tahun lagi untuk kita development community sendiri. Kita nak develop community punya mindset. Macam mana cara penggunaan kripto yang betul. Bukan guna kripto untuk berjudi, masuk semata-mata nak untung, sebab dia adalah teknologi. So dia adalah macam Bitcoin sendiri, dia adalah menyimpan nilai sama seperti emas. Kalau bagi saya sendiri, saya boleh tengok sebab saya beli kripto Bitcoin daripada saya kenal Bitcoin daripada RM154, tapi saya tak beli. Murah betul tu. RM154 saya tak beli. Saya tunggu baca 2 tahun sampai harga RM1,040. RM1,040 saya beli. Itu pun saya rasa mahal sebab kawan-kawan dah beli harga RM800, RM900 kan. Jadi daripada situ RM1,040 sampai sekarang dia harga naik lebih daripada RM100,000. Jadi kalau untuk jangka masa yang panjang, bagi saya dia adalah satu pelaburan yang berbaloi. Kita beli dan kita simpan untuk jangka yang panjang. Jangan beli hari ni, bulan depan nak kaya. Jangan harap macam tu. So benda tu adalah mustahil. Itu adalah judi. Dia tak ada jadi macam tu. Pelaburan adalah marathon. Dia bukan beli hari ni esok lusa kaya, beli hari ni bulan depan kaya, macam tu. So dia tak macam tu. So kita kena bagi masa. Ada masa dia naik, ada masa dia jatuh. So kalau kita tengok bulan 4 harga dah jatuh, bagi saya untuk long term dia adalah correction yang sehat. Dia adalah correction yang sehat. So tak perlu risau. Cuma yang risau bila masuk dalam kripto dengan mindset seorang trader yang nak kaya cepat. So kena ubah. So kita masuk kripto sebagai salah satu tabung simpanan kita. So kita pecahkan, kita ada banyak tabung-tabung simpanan. So kita pecahkan satu kepada kripto. Jadi kita simpan guna ni untuk jangka masa yang panjang. So kalau dia jatuh, kalau orang yang tak ada ilmu, dia orang akan cuak. So mungkin dia beli harga 200, sekarang dah harga 130 lebih. Jadi dia dah rugi dekat situ, dekat 60% rugi. Tetapi bagi mereka yang ada matlamat yang jelas, mereka tengok sekarang harga dah diskaun 60%. Kan? So inilah peluang untuk beli. Kalau dulu nak beli harga tinggi, jadi fikir panjang juga nak beli kan. So bila dah diskaun 60%, itulah masa yang terbaik untuk kita beli. Sama juga macam kita pergi dekat shopping market ataupun kalau sekarang ni Shopee, Lazada kan ada diskaun. So kita beli masa diskaun, betul tak? Kita tak beli masa harga mahal. So kita tunggu masa diskaun baru kita beli. Jadi bagi saya selalu nasihatkan kepada student, tunggu harga diskaun, beli dana. Beli ikut kemampuan kita. Jadi jangan simpan kripto untuk jangka masa yang pendek. Sekurang-kurangnya anda beli dan simpan untuk satu circle, iaitu 4 tahun atau 5 tahun. Kalau anda sekarang beli, mungkin harga jatuh,
tahun 2024, 2025 itu adalah tahun untuk anda. So anda kena tengok satu circle lagi untuk next step. Bukan masa setahun dua. Kalau anda masuk kripto dengan harapan nak kaya sebulan dua, kripto bukanlah dunia untuk anda. Sebab dia selain daripada boleh dianggap sebagai penyimpan nilai, yang penting sekali teknologi yang dibawa dalam kripto tersebut. Betul. Teknologi. Kenapa aset tu mahal? Kerana teknologi, kerana F&D yang dia orang buat. So semua tu memerlukan fund dan fund tu bukanlah sedikit. Sebab itulah harga kripto mahal. Saya rasa banyak sekali poin-poin yang kita boleh ambil kan. Pasal teknologi. Saya just tahu surface saja, yang detail tu Tuan Fendi lebih arif daripada saya. Jadi kepada yang dah beli ke atas tu, anda semak balik apa matlamat portfolio anda, kenapa anda beli. Kalau anda beli kerana nafsu, so cek balik kenapa beli, patutkah cut loss. Tapi bagi saya, sebab saya sejak beli Bitcoin, saya tak ada cut loss sebab saya beli murah, naik kan, dia naik, dia turun. Jangka masa pendek memang dia akan turun. So untuk jangka masa panjang anda susah nak jawab ni. Tapi kalau anda rasa sendiri, sebab saya sejak 2016 sampai sekarang alhamdulillah kita ada 16 orang student yang dah jadi jutawan. Yang paling sikit bermula dengan modal 10,000 saja. 10,000 saja beli Ethereum 2016. Dalam masa 18 bulan dah reach 1.7 juta. Itu beli Ethereum saja. Sebab 2016 Ethereum murah. TFND beli murah kan. Masa saya beli tengah 6 USD. $6 macam tu je. So alhamdulillah. Bukan kata tak boleh, sebab kita dah ada bukti yang nyata. Kita dah ada student-student yang mampu menjadi jutawan dalam cryptocurrency, tapi bagi masa lah, bukan masa sekejap. Dia perlukan pengorbanan. So itulah nasihat saya, anda harap bersabar. Tak rugi anda simpan, tak rugi, sebab untuk long term dia boleh bantu anda. Sebab kita tengok sekarang teknologi apa-apa pun semua online. Sekarang kita duduk kat rumah pun buat kerja rumah online, nak shopping pun online, apa semua online. Cuma bezanya kalau kita belajar teknologi, apa yang online semua sekarang ni adalah dalam sistem digital, dan incoming 5 tahun, 10 tahun lagi semua sistem digital akan bertukar kepada blockchain. Dan untuk bukan hanya untuk cryptocurrency sahaja. Blockchain boleh diguna pakai untuk semua documentation, untuk semua account. Betul. So peganglah kata saya, lagi 5 tahun, lagi 10 tahun, Malaysia, seluruh dunia akan pakai blockchain. Tak kira lah untuk kripto ke, untuk apa pun, semua akan tukar kepada blockchain. Betul. So itulah nasihat saya. Cari dulu ilmu. Baik. Banyak benda, poin-poin yang kita dapat daripada Tuan Mai cerita tadi dalam bidang Bitcoin, macam mana nak trading, apa nasihat-nasihat dia. Pastikan kita punya motif kita belilah bukan semata-mata nafsu semua tu, jadi kena tahu ilmu. Jadi macam Tuan Mai beritahu tadi, Bitcoin cryptocurrency back dia adalah blockchain. Jadi untuk cerita pasal blockchain, nak tahu tentang lebih detail, apakah aplikasi blockchain? Apakah apabila Bitcoin ni jatuh, adakah penerimaan orang terhadap blockchain tu akan jatuh? Ini kita minta Tuan Effendi untuk ulas perkara ni. Silakan Tuan Effendi. Okey, terima kasih kepada moderator kita atas soalan yang cukup bagus sekali, dan juga terima kasih kepada Tuan Mai sebab apa mengaitkan kepentingan teknologi sebagai perspektif untuk kita terlibat kalau nak invest ataupun membeli Bitcoin. Dan ini jarang-jarang disebut oleh tenaga pengajar ke atau mereka yang so-called yang ingin mempromosikan Bitcoin. Sebab apa mentaliti selalu silap apabila melihat Bitcoin, blockchain ni satu benda yang tujuannya adalah investment jangka pendek semata-mata. Jadi bila kita dengar Tuan Mai cakap tenang, macam sebab orang-orang yang macam Tuan Mai ni very rare. Sebab apa zaman awal, bila saya kata 2012 lah, kalau harga lebih kurang dalam that kind of harga range punya pricing Bitcoin, yang mana pengalaman tu mengajak erti
jatuh dan bangun tu, dan juga bila dah dimodulkan dan diajar, jadi of course orang seperti Tuan Mai, saya juga, kita dah tahu flow pergerakan harga dan sebagainya dalam bentuk kripto tu sendirilah. Okey, saya pula akan mengulas sedikit mengenai blockchain teknologi kepada mereka yang dah biasa dengar saya cakap ni. Saya akan cakap benda yang sama dan juga cakap ulang-ulang benda yang sama. Kita kena faham dulu apakah history dalam teknologi ini, baru kita tahu bahawa benda sangat besar. Kalau ikutkan kajian mengenai blockchain ni sebenarnya banyak bermula ataupun orang selalu faham hanya bermula daripada zaman Satoshi Nakamoto keluarkan satu white paper pada tahun 2009. Dia akan start kat 2009. Tapi saya akan pastikan dahulu nak faham blockchain, Bitcoin ni, faham dulu ilmu kriptografik. Jadi bila kita faham ilmu kriptografik, dia bermula bukan zaman Satoshi Nakamoto keluarkan white paper tu. Dia sebenarnya zaman ancient, zaman Firaun dulu, zaman Greek, yang mana dia bermula dengan kriptografik punya teknologi yang awal. Kan nombor-nombor rahsia yang dekat Mesir, Mesopotamia, itu adalah daripada kriptografik punya teknologi yang awal. Kemudian orang Islam pun mempelopori dengan kriptografik moden. Sebab itulah Ibn Khaldun menulis tentang kitab-kitab mengenai kriptografik sebenarnya yang digunakan untuk peperangan. Dan bila saya sebagai orang Islam, saya berbangga sebagai orang Islam bahawa orang Islam juga mempelopori teknologi ini daripada awal, kriptografik ini, yang mana disebabkan ilmu kriptografik lah orang Islam bagi saya kuat dalam peperangan, menguasai empire seluruh dunia. Sebabnya ada ilmu kriptografi nak hantar rahsia-rahsia risikan, kod-kod rahsia, nama-nama rahsia. Contohnya dia hantarlah gunakan spy dan sebagainya lah zaman Ottoman, sampailah kepada era moden kriptografik ni, iaitu ketika itu kalau biasa berdengar dipanggil perang World War, pihak Jerman dengan pihak British berperang. Jadi pihak Jerman ni dia ada satu teknologi computer science, dipanggil Enigma. So Enigma ni digunakan untuk menghantar kod-kod rahsia perang supaya boleh beritahu location, ini musuh kat sini. Jadi dia akan bom kapal, bom tempat dan sebagainya lah. Jadi Jerman memang mempelopori lah awal pada era perang dunia kedua tu. Dan kemudian lahirlah seorang insan ni lah, ataupun suatu tokoh nama dia Alan Turing. Boleh tengok movie ni best. Nama dia, movie dia The Imitation Game. The Imitation Game ni memang best, cerita mengenai sejarah kriptografik ni. Jadi di situlah Alan Turing dibuat pula satu mesin nak counter Enigma ni, nama dia Christopher. Christopher ni kawan baik dia lah. Kawan baik dia ke zaman sekolah dulu. Jadi Alan Turing ni zaman Winston Churchill, Perdana Menteri British yang hebat ketika itu. Jadi apa dia buat? Dengan adanya ilmu kriptografi ni, dia dapat decrypt balik ilmu encryption daripada pihak Nazi ni, dan beliau telah menyelamatkan jutaan orang ketika perang. Nampak tak? Sejarah dia sebenarnya, ilmu encryption ni, kriptografi ni adalah ilmu untuk orang pandai sebenarnya. Orang pandai, orang-orang yang nak menguasai dunia dan sebagainya. Sampailah ke era moden, bila pada tahun 1919, kawan-kawan mereka yang di sekitar kawasan sebuah tempat di San Francisco ni, mereka buat research tentang kriptografi yang digunakan oleh FBI dan sebagainya. Dan untuk tahu semua sebenarnya possession Bitcoin dan dunia ni banyak dipegang oleh FBI sendiri. Ketika berlakunya krisis, berlakunya isu dipanggil tahun 2000. That's Bitcoin tu 2013. Ya, zaman tu kan. Jadi FBI rampas banyak Bitcoin. Sebenarnya Bitcoin banyak dekat FBI. 2010 2011 lah masa tu kan. Zaman crash, zaman ketika tu. Jadi sejarah sampai situ, sampai dekat Satoshi Nakamoto ni, dia sebenarnya bukan dia yang pertama. Dia punya research ni pula daripada sebuah tokoh nama dia Wei Dai. Nama macam nama Chinese. Yang mana dia memperjuangkan isu peer to peer untuk transaction di mana nak menggantikan duit fiat lah. Jadi pada tahun 2008, 2007 tu kejatuhan ekonomi yang teruk. Ketika itu Lehman Group, bank jatuh teruk. Bila bank jatuh teruk, akhirnya keluarlah hero nama Satoshi Nakamoto. Ada orang kata orang Jepun juga, ada orang kata yang saya yakin bukan individu, dia adalah sekumpulan individu. Sebab bila kita trace dia punya tracing, dia punya movement mereka, email mereka. Jadi banyak dekat US sebenarnya. So banyak dekat US, mungkin a bunch of programmers yang buat benda ni lah, dan mereka merahsiakan mereka punya movement dan mereka announce. Jadi asalnya Bitcoin ni memang harga dia boleh beli pizza antara gamers punya transaction lah antara diorang. Jadi sampailah sekarang dan berkembang, macam Tuan Mai cakap tadi tu, berkembang sampai tahap tu digunakan oleh sektor banking sebenarnya. Ripple, walaupun Ripple tu kita consider sebagai private blockchain, itu cerita teknikal nantilah.
Tetapi yang paling penting sebenarnya nak bagi tahu, teknologi yang belakang tu adalah kriptografi, blockchain yang mana melibatkan public ledger. Jadi bila saya ketahui itu blockchain, blockchain ni bagi saya mudahkan saya mulakan ayat untuk ni lah. Dia ibarat macam buku ledger ataupun buku 55 dekat kampung Makcik Kia, yang mana saya berhutang dengan Tuan Mai. Tuan Mai buka restoran. Bukan, Makcik Kia buka restoran. Tapi and then saya tak boleh bayar hutang tu kan. Jadi Makcik Kia tulis buku 55 tu RM10 Fendi hutang makan nasi kerabu. Esoknya saya kata saya nak bayarkan Makcik Kia. Makcik Kia kata, Fendi, hutang you bukan lagi RM10. Hutang Fendi RM12. Nampak tak berlaku penipuan dekat buku ledger tu, dekat buku nota 55 tu lah, betul tak? Jadi bayangkan setelah Makcik Kia dengar teh tarik malam ni, dia tukar buku 55 tu jadi blockchain lah, so called digital punya buku e-commerce dia. Apa yang berlaku? Buku Makcik Kia tu lepas tu kalau saya berhutang dekat Makcik Kia punya hutang RM10 tu akan diketahui secara serentak distributed oleh seluruh kampung Pisang tu 10,000 orang serentak, yang mana esoknya kalau Makcik Kia nak tipu, dia tak boleh nak tipu. Sebab apa? Buku ledger dia tu telah disebarkan secara digital kepada seluruh orang. Ayat mudah lagi macam inilah. Bila macam kita WhatsApp kan dalam grup, yang biru dah sampai dekat Tuan Bukhari, Tuan Mai, kat saya, dekat kawan-kawan lain, kita nak padam, kita boleh padam dekat kita punya WhatsApp handphone saja. Tapi benda tu dah disebarkan serentak kepada seluruh orang di seluruh yang terlibat lah. Jadi maka di situlah kecantikan punya blockchain, yang mana ada integrity, ada immutable, data yang tidak boleh patah balik, data yang tidak boleh hilangkan, dan dia memerlukan consensus. Ini digital sikit lah, benda ini agak teknikal tapi saya nak buka juga hari ni supaya kena faham teknologi ni sangat indah, sangat cantik sampai diiktiraf bukan sekadar dekat peringkat bankers dan sebagainya, malah diiktiraf oleh World Economic Forum dalam Tech for Integrity yang mana saya terlibat dalam movement tu. Mereka berpekalan di Geneva. Jadi mereka mengatakan bahawa future of teknologi untuk integrity ni, pertama blockchain, kemudian e-governance dan big data. Nampak tak? Banyak blockchain dia letak tempat yang sangat istimewa. Bila kita buat lagi kajian, World Economic Forum juga dah keluarkan research mengatakan bahawa teknologi masa depan adalah blockchain. Jadi semua orang, satu lagi orang banyak salah faham. Bila kita kata blockchain je, Bitcoin. Saya pernah balik kampung je kan, orang tanya, Fendi ada Bitcoin? Orang selalu confuse bahawa Bitcoin dan blockchain ni selalu dipukul rata sama. Dia sama tapi berbeza. Sama bukan apa, sama dari segi pengguna. Bitcoin adalah application, adalah produk ataupun adalah solution daripada teknologi blockchain. Dia macam inilah, kalau saya hari muda lagi, dekat highway, dekat atas highway tu ada Proton, ada Honda, ada Toyota kan. Jadi itu antara produk-produk yang ada dekat highway tu. Jadi blockchain ni macam highway lah. Ataupun blockchain ni adalah macam internet. Saya setuju dengan apa Tuan Mai cakap tadi, internet 2.0. Maksudnya sini tau, selama ni kita gunakan data kita guna Facebook, kita gunakan email, Gmail, data kita dipegang oleh siapa? Dipegang oleh kuasa besar company lah, macam Google kan, Facebook. Tetapi blockchain ni adalah satu kuasa yang diberikan kepada pengguna sebagai internet 2.0, yang mana kita pegang data kita pegang. Kita ada key, public key kita pegang dan kita buat transaction, yang mana dia dinatijahkan kepada kripto itu sendiri. Jadi benda itulah yang menyebabkan power betul blockchain Bitcoin ni daripada teknologi blockchain, dan menyebabkan kita ni ada hak kepada data kita sendiri. Itu dia panggil 2.0. Saya tambahkan lagi penjelasan. Dalam blockchain juga melibatkan data public ledger, melibatkan, dan produk ataupun application blockchain yang paling power, of course lah, yang melibatkan duit, untung, kripto lah yang paling power, sebab dia telah terbukti bahawa Bitcoin tak pernah kena hack. Yang kena hack bukan Bitcoin. Yang kena hack, boleh bukti pada saya. Kalau Tuan boleh hack Bitcoin, saya bagi 1 Bitcoin. Wah betul. Yang kena hack bukan Bitcoin. Yang kena hack adalah wallet yang bukan Bitcoin. Jadi wallet ni provider yang buat ni kadang-kadang orang yang scammer, orang yang menipu ataupun programmer yang mencuri Bitcoin anda. Sebab itulah kita kena pilih wallet yang berkredibiliti, yang diiktiraf oleh kerajaan, macam Luno, macam Tokenized, Synergize. Kenapa kita pilih yang boleh diiktiraf oleh kerajaan? Sebab kalau berlaku penipuan, berlaku hilang Bitcoin kita boleh bawa ke mahkamah, kita boleh mendapatkan hak undang-undang, kita boleh claim dekat company. Kalau anda gunakan e-wallet siapa yang tak kenal, kalau berlaku kehilangan Bitcoin anda nak bawa ke mana? Kan? Tetapi of course ada limitasi dekat e-wallet, 3 e-wallet ni. Jadi orang pergi ke Binance
dan sebagainya pergi Binance. Tapi Binance pun okey lah, dia dekat Malta, tapi still grey area. Saya sendiri pernah jadi Binance Angel 2018. Tapi ketika itu kita nak nak buat Binance ni ke Malaysia, tapi mereka melihat Malaysia ni komuniti masih kecil lagi. Jadi Binance tak nak invest untuk buka movement dia dekat sini lah. Bagi dia kita kecil. Jadi apa kita buat? Kita buat framework, kita mengajar, kita beritahu kat SC, kita beritahu kat SC bahawa kalau you guys tak mengiktiraf Bitcoin community, tidak mengiktiraf Bitcoin, sampai bila-bila orang kena scam, orang kena tipu. Sebab apa? Sebab apa tidak ada hak grey area apabila penipuan dia claim ni kripto. Ini adalah kripto, ini adalah digital. Akhirnya kena tipu tak boleh nak bawa ke polis. Jadi bila digazetkan oleh government pada tahun 2019-2018, maka menjadikan hak pada kita kalau kena tipu dan mengaku dan sebagainya kita tahu. Yang ketiga, kita kena faham bila kita kata blockchain atau Bitcoin, kita kena faham teknologi digital footprint. Kalau semua orang sekarang ni dah ada lebih pada 10,000 kripto dalam coin market cap. Dalam coin market cap tu pula bukan sekadar kripto yang scam, kripto yang scammer pun menggunakan blockchain. Dulu kalau kita kata blockchain je, bila nak check tak ada dalam coin market cap. Tak ada blockchain. Sekarang scammer gunakan blockchain untuk buat kripto dia. Dia scammer dari segi apa? Scammer pump and dump. Dia buat token dia dalam bentuk blockchain and then dia jual mahal, dia ambil Bitcoin anda, dia bagi token dia. Dan token dia kata, token saya dalam market cap, token saya ada dalam blockchain. Nampak? Itu anda memerlukan kepakaran seperti saya untuk menerangkan aspek kripto forensik modul yang kita buat. Dan kita buat kat universiti. Sebab tu saya faham bila Vitalik Buterin mengatakan bahawa Effendi, saya ada bukti bergambar memang ada dalam event tu. Dia kata Effendi bergerak dengan universiti. Kenapa? Nampak tak? Orang Vitalik ni budak muda. Kekayaan dia lebih kurang dalam, dia ada lebih kurang sekarang market cap apa dalam 10 juta kan? Tuan Maya 90 besarlah kan market cap tu kan, dalam 90 billion USD. At least Vitalik Buterin ni kekayaan dia, at least dia ada 10% lah possession dia kepada Ethereum. At least lah. Itu paling kurang lah dekat foundation dia. Bayangkan anak muda yang umur baru sekarang 26 tahun. Saya jumpa dia umur dia baru dalam 21 tahun. Awak, dia kata apa? Pergi kat universiti. Bila pergi kat universiti, mereka buat research, buat R&D, mereka buat journal, mereka buat PhD, mereka bawa kepada government akan memastikan kita akan ikut undang-undang. Jadi itulah sedikit mengenai blockchain. Kena faham, kena bezakan. Ada satu soalan, sambil itulah, ada satu soalan daripada Cik Sobri ni. Mungkin tuan boleh masuk jawab sekali lah. Tentang pendapat panelis apa antara kepakaran saya memang dah agak lah. Ini saya faham seperti Tuan Mari kan tuan. Kita faham kan soalan yang akan tanya lebih kurang sama je kat mana-mana kita pergi. Kita dah tahu lah. Soalan legal, soalan quantum computing. Okey, betul. Ada pendapat mengatakan bahawa quantum computing akan boleh decrypt the Bitcoin. Betul tak? Dia macam ni lah, saya bagi ayat mudah lah sebab ini bukan bincang teknikal. Dia macam ni lah. Saya dulu pernah buat kajian sampai ke South Korea atau saya pergi KAI sebab saya nak ambil seorang anak muda orang Malaysia ni. Dia buat kajian tentang quantum computing. Dia ni memang pakar juga dekat mining machine, dekat crypto. Jadi saya bawa saya pergi ke South Korea tahun 2019. Saya sudah balik Malaysia. Dia kata kajian quantum computing ni masih lagi dekat peringkat konseptual. Walaupun dari segi teoreticalnya betul. Quantum computing ni boleh decrypt, boleh pecahkan kod-kod dalam Bitcoin dari segi teori. Tapi kita kena faham, teori ini akan ada anti-teori atau boleh panggil antitesis atau boleh panggil post-quantum computing. Dia macam virus dengan antivirus lah. Sebab tu dah ada quantum computing. Yang mana quantum computing ni adalah superpower yang sangat laju. Dia boleh decrypt, dia boleh decrypt Bitcoin tu sendiri. Maka saya tak risau pasal hal ini sebab apa? Dalam dunia blockchain juga mereka akan upgrade kan. Sebab kalau boleh gunakan quantum computing untuk anda hack Bitcoin, maka anda boleh hack bank lagi senang. Anda boleh hack semua password bank. Anda boleh hack semua password. Yang dah terbukti pun duit, saya bukan nak against a bank kena dengar lah benda ni. Pernah berlaku sebuah bank, saya masuk nama dia dekat China, rugi sampai 200 bilion semalam. Dia kena hack. Dia tak gunakan blockchain. Tentu dia kena hack satu. Tetapi bank ni dia boleh recover balik sebab bank pegang nombor kan. Sebab apa? Kalau suruh bank keluarkan semua duit-duit cash serentak, memang tak ada duit cash dalam dunia dekat Malaysia ni. Lepas tu lah mereka menggalakkan guna kad kredit, menggalakkan guna e-commerce dan dia just a number. Betul tak? Kalau boleh anda gunakan quantum computing untuk hack Bitcoin, anda boleh hack juga bank system, password kat situ. Jadi of course ada beberapa kriteria untuk anda nak sampai tahap quantum computing untuk anda
serang dekat Bitcoin, yang mana terbukti belum ada lagi Bitcoin yang kena hack. Malahan dengan teknologi blockchain yang dah distributed data, jadi agak mustahil sehingga hari ini untuk anda hack the Bitcoin lah. Kalau boleh buat lah. Dan of course ada dipanggil post quantum computing dalam kajian ini. Dan ini saya nak terlibat dan insya-Allah dalam masa akan datang akan terlibat, dan saya pun dah menghubungi kawan-kawan saya kat seluruh dunia untuk update on the quantum computing dan sebagainya, yang mana benda ni mungkin kita akan bersama nanti dengan Tuan Mai dekat Cryptoversity, yang mana Tuan Mai pun dah lama research ni, kaji benda ni dan sebagainya lah. Dan tuan-tuan kena faham isu-isu scam ni adalah kerana faktor kelalaian dan kita terlampau bersemangat nak invest duit kita. Bila time Bitcoin naik harga, kita happy. Bila Bitcoin jatuh harga, scam. Macam itulah. Dan kan. Dan bagi saya, orang saya ni, saya setuju. Saya happy lah. Akhirnya ada otai yang sebut mengenai, sebab banyak juga orang sokor yang nak mengajar pasal Bitcoin ni. Akhirnya dia akan mengajar seolah-olah Bitcoin ni nak diniagakan macam stock market. Nampak tak? Dia nak ajar, okey lah, kita tengok. Dia nak technical analysis pun macam mana, walaupun power analytical analysis. Dia adalah, kita faham. Kita kaji statistik ni sebenarnya, dia adalah satu theoretical yang dicipta untuk tujuan judi sebenarnya. Zaman-zaman dulu lah, zaman-zaman asas sejarah statistik ni. Sebab dia adalah teknologi probability. Betul tak? Dia adalah teknik kemungkinan. Kan? Jadi kemungkinan bukan pasti. Betul tak? Betul lah, kita kaji analisis, tengok. Kan tuan kan? Betul tak kan? Kita tengok mungkin ada naik, mungkin dari segi harga kita nak jual, kita nak. Okey, betul. Kan? Tetapi akhirnya macam Tuan Mai cakap tadi, ni disahkan oleh otai kepada mereka yang nak mengajar pasal Bitcoin ni. Otai kita kata it's about long term investment, betul tak? Dan beri masa. Tuan Mai letak 20 tahun. Saya pun sama, saya setuju dengan dia. Sebab saya dah kaji buku jurnal. Saya ni banyak kaji sikit lah Tuan Mai kan, banyak sikit lah ambil baca-baca jurnal kan. Bitcoin ataupun blockchain hanya akan matang pada tahun 2025. Kajian Accenture dari segi kepenggunaannya. Fintech, Bitcoin dah matang, kripto dah agak matang, dah matang sebab bank pun dah start guna dan sebagainya. Jadi bagi masa. Jadi kalau anda nak mengajar boleh, tapi perlu bagi faham dekat anak-anak murid anda tu bahawa jangan nak samakan dengan stock market lah. Sebab apa? Dia akan ada, dia volatility selagi ada isu-isu tak jelas dekat undang-undang tau. Kerajaan di seluruh dunia ni masih lagi nak mengkaji lagi. Satulah kalau dekat Malaysia pun hanya 5 kripto je jadi iktiraf sebenarnya. Bitcoin, Litecoin, Ethereum, satu lagi Ripple dengan juga Bitcoin Cash. Betul tuan. Betul tak? Wallet pun 3 wallet je yang digunakan. Baru je Tokenize, Synergy, Luno. Kan Luno pun tak bagi. Kalau tuan-tuan guna Luno tak bagi private key pun. Kan dia tak bagi pun key kan. Dia yang pegang semua kan. Maknanya masih lagi tak betul-betul the real punya macam Binance ke yang boleh bagi kan. Itu kena kaji lagi tu. Jadi itulah usaha-usaha yang kita buat semua ni. Komuniti kena kuat dan kena faham. Tapi betul, memang orang yang sabar, yang faham knowledge, memang betul-betul boleh buat duit lah tuan. Saya akui lah. Jadi bagi masa, dan saya memang berterima kasih pada Tuan Mai sebab mengiktiraf benda yang sama ni saya simpan dalam otak saya. Sebab orang mengajar technical analysis kepada Bitcoin akhirnya dia nak ke arah macam cara stock market. Stock market berbeza, dia dah mature. Stock market ni dah mature, satu bentuk capitalist venture duit yang dah beratus tahun. Jadi bila beratus tahun ni, mereka dah ada kekuatan dari segi legal, dari segi nak control the market. Tapi Bitcoin nak control macam mana? Baru je 10 tahun lebih. Memang akan ada berlaku volatility lah. Baru sikit je Elon Musk sebut pasal nak pergi ke atas depan, dia pun jatuh harga. Macam tu betul tak? Kan? Jadi bagi masa dan dalam sama saya pula, saya terang Tuan Mai, saya memang investors yang simpan lah. Saya beli sikit ke, saya beli sikit, beli RM1. Jadi nilai bagi saya kalau jatuh turun pun bagi saya still pegang nilai pada Bitcoin tu sendiri, betul tak? Walaupun 0.01 tapi saya pegang. Cuma harga market tu bila jadi berubah, bila kalau saya nak jual, saya nak buat jadikan jual beli lah, tapi saya simpan lama, maka setelah 3 tahun saya tengok banyak juga. Kan? Jadi bila berlaku PKP sekali lagi ke, kita boleh relax lah gunakan kita punya Bitcoin kan. Contoh lah kan. Tu saya nampak lah. Jadi minta maaf panjang sikit. Cuma saya nak terima kasih Tuan Mai. Tuan Mai telah mengesahkan apa yang saya fikir selama ni, bahawa Bitcoin adalah satu investment jangka panjang, macam emas lah bagi saya. Dia macam satu bentuk digital emas lah. Yang mana emas harga dia stagnan tapi naik. Memang naik. Dan jangan tengok pada sekarang, anda beli sekarang, lepas tu volatile, jatuh esok. Anda tengok daripada tahun 2009 lah. Tengok daripada zaman macam Tuan Mai kata, 2012, harga 1 lebih USD. Saya lambat beli. Saya beli masa tu harga dah 1,500 USD lah tahun 2017. Saya lambat.
Tapi still lagi untung saya beli Bitcoin tahun-tahun daripada 2017 tahun sekarang kan. 1,500 pernah naik sampai 20,000 USD kan banyak tu. Kan? Satu halving. Okey, kita nak tanya soalan ni. Ada soalan daripada Tuan Sobri Abidin dia tanya. Nama banyak sikit Tuan. Excited sikit. Adakah support saya punya sama saya fikir saya simpan dalam perasaan je lah kan. Betul, tanya adakah bull run untuk 2021 dah tamat atau ianya baru permulaan? Kita tanya dengan Sifu Mai lah insyaAllah. Itu Sifu lah tu kena jawab. Okey, saya sebenarnya bukan Sifu tapi berdasarkan pengalaman daripada halving yang pertama, halving yang kedua, sekarang kita dah masuk halving yang ketiga. Seperti yang saya bagi tahu tadi, untuk satu cycle halving 4 tahun, kebiasaannya ada correction dalam 6 atau 7 correction. Ada 7 correction, 5 atau 6. So sekarang kita tak silap saya dah berlaku 4 kali correction. Bermakna berbaki lagi ada 2 atau 3. 2 atau 3 correction. Di mana kalau mengikut pakar-pakar kripto, diorang target harga Bitcoin naik sampai 100,000 USD kan. So kalau kita tengok ETH yang lepas adalah sebanyak 64,000 USD. Jadi masih ada berbaki 36,000 lagi. Tapi sekarang dah buat correction sebanyak 60%. So kita ada chances lagi untuk mencapai harga 100,000 USD. Jadi itu target yang ditetap yang mereka yang mereka buat sebagai benchmark untuk halving kali ini. Selepas ETH yang sebelum ni adalah 20,000 USD. So next target mereka adalah 100,000 USD. Jadi sekarang Bitcoin kalau bagi saya dia dalam perjalanan ke 100,000 coin. Sama ada akan cecah atau tak cecah tu wallahu alam. Tapi kalau kita tengok dari segi correction, kita baru ada 4 correction, berbaki 2 atau 3 lagi correction. Correction yang keempat baru-baru ini adalah pada April, bermula jatuh April dan jatuh terus bulan 5 kan, bulan 5. Bulan 5 seperti mana kita tahu, bulan 5 adalah pertengahan correction bagi suku penggal kedua tahunan. So bila berlaku pada suku penggal kedua tahunan, bagi saya itu adalah perkara yang biasa. Kalau berlaku April atau berlaku pada Jun, bagi saya dia adalah sesuatu yang luar biasa. So itu adalah tanda-tanda yang crash. Tetapi kalau dia berlaku pada pertengahan correction, pada pertengahan penggal, sama ada penggal pertama, penggal kedua, penggal ketiga atau penggal keempat, benda itu adalah perkara yang biasa. Jadi seperti yang saya bagi tahu sebelum ni, ikut pengalaman saya, ada lagi 2 atau 3 correction. Kalau kita tengok untuk tahun ni, kita masih ada 2 penggal lagi. Ada suku ketiga dan suku keempat. Di mana berkemungkinan besar kita akan ada 2 correction lagi sebelum harga jatuh selepas Chinese New Year. Kebiasaan lah. Okay. So bagi saya selalu share dengan student, incoming correction macam yang correction bulan Mei, saya dah bagi tahu dekat student 16 hari bulan April. Be prepared untuk Mei. Buy in May, sell in October. So kalau student saya tahulah 16 April saya dah bagi tahu prepare untuk Mei akan ada correction. Jadi next incoming correction kebiasaannya akan berlaku pada bulan Ogos dan seterusnya adalah bulan Oktober. Jadi anda ingatlah time-time macam ni, kalau dah ada profit, jangan sayang untuk keluarkan profit, tinggal untung saja dekat dalam tu. Kalau student saya, mereka dah tahu macam mana nak buat snowball. Saya dah ajar mereka macam mana nak take profit apa semua. Jadi bulan bagi saya, kita masih lagi dalam bulan. Tapi kita kena tengok harga support. Kalau di bawah, dia ada support dekat 30,000 USD. Okay. Dan harga resistant dekat 42,000 USD. Bermakna kalau dalam bulan Jun ini harga Bitcoin bulanan ditutup di bawah harga 30,000, so kemungkinan kita akan pergi terus kepada lebih bearish lagi. Dan kalau harga melepasi 42,000 USD, kita akan meneruskan perjalanan sampai target
65,000 USD sebelum mencecah 100,000 USD. Jadi ada 2 poin dekat sini kita kena perhatikan, sama ada buran atau tamat atau tak. Kalau buran tamat, kita tengok kalau harga lantai 32,000, 30,000 dolar pecah bulan ni, so berkemungkinan dia akan turun lagi. Tapi kalau harga tutup di atas paras ini, so pembeli akan membuat terus kenaikan. Seperti mana kalau kita tengok semenjak hari Khamis lepas, whale ataupun ikan paus sudah mula membeli balik Bitcoin. So kalau ada tengok dalam saya punya Telegram, saya ada post chart dekat situ di mana tahap kecairan sudah berubah. Bermula hari Khamis lepas kita tengok ikan paus sudah mula membeli balik aset-aset sebab harga dah murah, dah diskaun persen. So mereka dah mula kutip balik sebab mereka dah beli murah kan. Mereka dah beli murah, so harga naik, bila dah untung takkan tak nak ambil profit, betul tak? Jadi mereka ambil profit dan mereka beli kembali. Dan kita tengok yang bising-bising, Bitcoin dah crash, Bitcoin dah buran dan nak habis kan. So semua ni bising-bising dekat media sosial. Tapi bagi saya bagi tahu dekat student, jangan tengok yang bising dekat media sosial. Kita tengok siapa yang bising. MicroStrategy ada bising ke tak? Grayscale ada bising ke tak? Betul. JP Morgan ada bising ke tak? Mereka tak bising, malah mereka berseronok. Mereka beli tau. Shopping tuan. So mereka kutip beli. Jadi kita tengok daripada tahun 2018 sampai sekarang, 70% daripada pasaran Bitcoin dipegang oleh mereka. 73% dipegang oleh institusi-institusi keuangan. Berbanding dengan sebelum ni, mereka tak pegang. Tapi kalau kita tengok bank punya style, bila mereka dah pegang, mereka tak akan dump benda yang macam tu kan. Dan mereka tak akan beli kalau benda tu tak bagus. Mereka tak akan beli kalau teknologi yang ada di sebalik kripto itu bagus. Betul tak Tuan Effendi? Betul tuan, setuju. Kan? So bila kita tengok, bila bank-bank dah terlibat, so benda ni adalah sesuatu yang bagus. Tapi beri masa lah, macam Tuan Effendi beritahu, beri masa. So benda ni bukan sekejap. Itulah perkongsian saya. Bagi saya bull, kita kena tengok dekat dua harga tadilah. Kalau dia tutup bawah 30 ataupun dia boleh pecah atas 40. Baik, saya ada soalan untuk Tuan Effendi. Actually dia sama dengan soalan ni. Soalan dia tanya kenapa kerajaan tidak menggalakkan cryptocurrency untuk skala yang lebih besar. Penggunaan Binance mungkin dah akan disekat, bahkan disekat tak tahu. Ada faktor yang merisaukan kerajaan atau kerajaan kita tidak bijak. Sebab kita tengok negara-negara luar dia sangat adoption terhadap blockchain tu sangat cepat. Tesla, company besar tadi Tuan Mayu beritahu, Grayscale, banyak MicroStrategy pun dia orang masukkan portfolio Bitcoin dalam pelaburan mereka. Tambah yang terbaru, negara El Salvador sendiri bagi bawa pengumuman bahawa Bitcoin akan jadi legal tender untuk negara tersebut. Tapi apakah masa depan blockchain itu sendiri dalam negara kita? Mungkin Tuan Effendi boleh ulas tentang perkara ini. Okey, ni soalan yang bagus, soalan yang memang saya biasa dengar pun daripada dulu lagi. Okey, dia macam ni tau. Bila kita berbincang mengenai skala global, skala di level kerajaan, saya bercakap ni konteks intellectual, academic discussion, makanya ini adalah pandangan peribadi saya. Dia adalah no wrong or right sebab dia bergantung kepada kefahaman, pengalaman saya sendiri yang dah pergi lebih 20 buah negara, bercakap, bertas kerja, buat research. In fact, saya punya research master saya dan saya akan sambung ke PhD nanti. Kajian saya mengenai application fintech, blockchain dalam fintech dan juga gold industry. Saya melihat sebenarnya ini ada perkaitan dengan di mana kekuatan ekonomi sesebuah negara tu. Negara macam Malaysia ni bukan negara yang besar, kita negara yang membangun. Sekarang pula ekonomi dah makin jatuh. Jadi ada kerisauan di peringkat kerajaan, peringkat government untuk memastikan bahawa faktor kewangan, taxation pada satu komuniti tu boleh berjalan dengan baik. Atau mungkin dah mudah. Kita jangan compare dengan negara Japan. Japan negara yang pertama mengeluarkan undang-undang berkaitan dengan kripto. Yang mana crypto exchange mereka dibelikan, tapi mereka tax cukup tinggi. Mereka tax almost 50% untuk crypto tu sendiri. Sebab apa? Negara macam Japan,
mereka tak risau mengenai ekonomi ni. Bagi dia orang kecil, picisan je dekat crypto punya community. Bagi sebuah negara yang kecil, dia melihat bahawa ini mungkin menjadi satu threaten kepada semua kewangan negara sebab sukar nak monitor, sukar untuk nak taxkan. Dan saya pernah dipanggil menjadi penceramah, trainer di peringkat agensi kerajaan yang berkaitan dengan pencukaian dan sebagainya. Mereka tidak ada knowledge yang secukupnya untuk memantau, membuat monitoring. Tapi saya ajar mereka macam mana nak pantau. Jadi kita kena akui bahawa apabila distributed ataupun ledger yang macam ni, teknologi yang macam ni, of course kelebihan dia kepada kita sebagai pengguna sebenarnya. Kita ada hak untuk mengawal segala keuntungan lah. Yang mana mungkin dapat elak tax. Itu salah satu aspek. Sebab apa? Macam mana nak monitor distributed punya kewangan. Betul tak? Jadi dekat Malaysia sudah pasti ada ketakutan dan kerisauan dekat situ. Tetapi kita juga harus memberikan kerajaan lebih pada pihak berkuasa kesedaran bahawa ini adalah peluang-peluang lain yang akan datang. Contohnya Dubai Smart Government. Saya pergi ke Dubai. Mereka menggalakkan company yang berbasiskan kripto, blockchain untuk buka startup dekat negara mereka. Dapat datang, legalkan dan pastikan taxkan pada besar. Jadi itulah kerisauan menyebabkan negara seperti Malaysia ni yang mana of course lah bank tradisional menguasai segala aspek lapisan kewangan negara, ada rasa-rasa ketakutan dan kerisauan bahawa sektor mereka nanti menjadi dinosaur yang mana memang ada kerja mengatakan akan jadi dinosaur pun akan datang. Sebab apa? Kita nak elakkan middleman. Macam Tuan Maya cakap tadi, kita nak elakkan middleman yang mengawal kan. Saya nak pergi ke Japan 2-3 tahun lepas, saya ke Japan. Saya kena tukar duit tu kepada dia, tak nak terima duit ringgit. Saya kena tukar USD dulu. Lepas tukar USD, baru tukar pada yen. Dua kali potong remittance. Kalau saya gunakan kripto, ke sana ada ATM machine Bitcoin. Saya dah jimat dah. Bitcoin saya beli yang dekat sini sama je saya gunakan dekat sana. Tak ada beza. Siapa nak deduct? Ada sikit lah deduct. Berapa sen kecil je lah deduct pun nak tukar kan. Maknanya lagi untung. Jadi benda tu macam nak kawal. Lepas itulah kerajaan menggalakkan menggunakan 3 wallet yang dibenarkan supaya dapat pantau, kita bayar tax. Dan bagi saya, untuk Tuan Mari lah, saya selalu fight dengan kawan-kawan overseas kan, yang kawan-kawan overseas ni dia orang agak vocal sikit. Kenapa saya nak share saya punya profit dekat Bitcoin? Bagi saya, kita kena jadi warga negara yang yang baik hati ataupun yang ada kesedaran bahawa tax ni benda yang bagus untuk negara. Ya, kita dengan anggapan tax ni urus dengan baiklah oleh kerajaan. Tax adalah benda yang bagus sebab tax ni hanya kembali kepada rakyat, bayar hospital, sekolah, subsidi dan sebagainya kan. Jadi jangan takutlah kalau kepada komuniti yang Bitcoin yang sedang dengar. Bagi saya, kita terima, kita ditaxkan. Okeylah kan. Walaupun ada mekanisme lah kan, ada mekanisme tertentu kan. Sebab apa? Macam mana government nak pantau? Contohlah, macam mana, saya buka kat sini. Mungkin Tuan Maya boleh share. Macam mana government nak memantau Bitcoin orang yang gunakan wallet yang tidak dipantau di negara? Binance bukan tertaluk dengan undang-undang negara, betul tak? Ada cara dia lah, mungkin pantau dekat expanding perbelanjaan. Jadi orang-orang yang pergi keluar, kalau nak bebas gunakan Bitcoin kita, mungkin keluar negara. Siapa nak pantau? Letak keluar negara. Kalau dia nak rampas lah laptop, rampas lah handphone, tapi wallet tu boleh simpan dekat mana-mana kan. Kita punya private key Bitcoin kan. Jadi mesti tu yang kena fikir macam mana. Tapi at least kalau tuan gunakan, okeylah, saya lebih pada mainstream lah. Bila kita menggunakan wallet yang ditawarkan oleh kerajaan macam Luno, Tokenize, Synergy, mungkin kita akan menjadi seorang pengguna yang orang kata apa, yang bertanggungjawab. Yes, tu point dia. Saya rasa tu ayat apa kan. Kita Melayu kan. Bertanggungjawab. Bila anda bayar tax, anda punya membantu kerajaan, kita akan legal ke industri lah. Jadi itulah. Jadi menjawab soalan ni, kalau kita cakap apakah senario masa depan kalau kripto tidak ada nilai? Okey, dia macam ni. Dia adalah teknologi blockchain adalah is about managing the trust. It's about trust teknologi. It's about kepercayaan. Betul tak? Jadi dulu orang percaya dekat kulit lembu, lepas tu tukar gunakan emas, lepas tu tukar duit ringgit kan. Jadi dia adalah isu dia dekat sekat mana komuniti percaya pada tu. Selagi orang, dan yang paling penting, kenapa nilai dia makin bertambah? Sebab limitless. Dalam konsep teori kewangan, kerana limited supply of Bitcoin berbanding dengan duit fiat. Duit fiat print, lepas tu dah ada inflation. Malahan emas sendiri pun orang percaya, padahal kita tahu emas ni mungkin ada banyak lagi, mungkin emas daripada langit, mungkin emas dekat belakang rumah Tuan Mari, mungkin emas dekat belakang Tuan Buhari, mungkin emas yang tak ada limited pun
ada value sebab apa? Masih lah disebut Al-Quran dan sebagainya kan, sejarah dia kan. Jadi apatah lagi Bitcoin teknologi yang kita boleh detect, boleh tracing, yang ada proven dekat algorithm back end dia yang powerful, yang digunakan dekat bank sekarang ni. Jadi dan betul limited supply. Duit kertas pula, memang betul duit kertas ni ditaruh government, tapi government yang macam mana? Kalau duit tu government Malaysia mungkin ada value, government US ada value. Kalau duit tu oleh kerajaan Venezuela, Uganda atau kerajaan yang negara yang teruk, tak ada value duit dia. Betul tak? Dan itulah isu dia. Jadi saya tetap percaya bahawa di masa depan kripto yang established, yang saya nampak macam Bitcoin, Ethereum yang strong ni, yang ada teknologi kat belakang ni yang bergerak, kalau dalam kaedah programmer dipanggil dia ada banyak nodes yang pengiktirafan penggunaan dia banyak. Jadi dia akan berkembang lah sebab dia limited supply, orang ramai guna, orang ramai minta dan boleh proven kan. Jadi di masa hadapan saya yakin akan bertambah. Sebab apa? Kepercayaan tu semakin lama semakin bertambah kerana value dia limited. Betul. Saya ada nak tambah sikit berkenaan ada yang soalan tadi bila tidak ada nilai akan terhapus masa hadapan. Betul. Saya setuju dengan Tuan Fendi cakap, dia adalah berdasarkan kepercayaan. Saya tengok di antara wang fiat dengan wang kripto atau Bitcoin, kedua-duanya adalah berdasarkan kepercayaan. Kita ada komuniti, kita dibesarkan dengan wang fiat. Jadi kita percaya wang fiat yang ada tulis note RM50 itu adalah nilai dia. So kita percaya walaupun dia hanya sehelai kertas, tapi kita percaya nilai ini adalah RM50. Begitu juga dengan komuniti kripto, komuniti Bitcoin. Jadi komuniti sekarang semakin berkembang. Dan kripto adalah untuk masa depan, bukan untuk sekarang. Dia bukan untuk sekarang sebab dia ciri-ciri masih belum menepati sebagai mata wang. Okay. Jadi kalau kita tengok berbeza dengan fiat, kenapa majoriti di antara kita seluruh dunia, bukan dekat Malaysia saja, kenapa percaya kepada wang fiat? Kalau dulu memang wang fiat ada backup by gold. Setiap wang fiat, mana-mana negara yang nak printkan dia punya wang fiat, so dia kena backup dengan gold. Kalau dia ada 1 trilion gold, so dia boleh print 1 trilion duit bersamaan dengan gold yang ada. Tetapi semenjak 1971, bila Presiden Amerika Nixon pada masa tu, so dia buangkan gold. Jadi duit Amerika pada masa tu kalau nak print tidak lagi backup dengan gold. Okay? Tidak lagi di backup dengan gold. So tapi dan menyebabkan banyak negara boleh print. Kalau kita tengok Joe Biden pun baru ni dah luluskan berapa 1.9 trilion kan untuk duit yang baru. Jadi kita tak tahu, mereka yang tak terlibat dalam ekonomi, mereka tidak tahu yang wang fiat sudah tidak di-backup dengan gold. Tapi disebabkan kepercayaan tu, daripada kecil sampai besar, kita percaya duit yang kertas tu, nilai dia sama yang tertulis dekat kertas. So itulah nilai dia. Sedangkan dia tak ada nilai sebab dia tidak di-backup dengan gold semenjak 1971. Tapi orang tak tahu sebab orang ingat, benda ni dah duit dah kita pakai, so kita pakai hari-hari, so benda ni akan pakai. Dia bermula daripada situ, lahirlah orang guna pakai wang fiat. So kalau kita tengok sejarah wang fiat diguna pakai, dia ambil masa 200 tahun. Wang fiat ambil masa 200 tahun untuk kita punya mindset. Kita guna pakai daripada dinar tukar kepada wang fiat ambil masa 200 tahun. Betul. Kripto baru 12 tahun. So kita tak boleh nak bezakan. Kita tak boleh nak bandingkan wang fiat dengan kripto. Kripto baru 12 tahun. Betul. Wang fiat ambil masa 200 tahun. 20 generasi. Kita baru 2 generasi. So sebab tu saya cakap kripto adalah untuk masa depan. So jangan guna kripto sebagai untuk nak untung semata-mata, tapi gunakan dia sebagai untuk menyimpan nilai, tengok teknologi yang ada di belakang dia. So bagi saya kripto tak akan pupus sebab dia adalah teknologi. Dia bukan biasa-biasa macam tu. So siapa yang belajar pasal teknologi blockchain, mereka akan faham
Yes. lebih faham apa itu cryptocurrency. Ya. So bagi saya setuju dengan Cik Effendi, dia tak akan pupus. Dia tak akan pupus. Kita yang akan pupus dulu. Bila-bila. Okey. Apa yang kita buat ni tuan kan untuk actually generasi masa depan. Cuba tengok, Betul. cuba kita fikir. Ayah saya seorang engineer. Pada tahun 2000, tahun 98, rumah ayah saya beli dekat Taman Kosas, Ampang Selangor. Saya orang lahir Kuala Lumpur, duduk di Besar Selangor. 40 tahun dekat sana. Umur saya dah okay. Pada zaman tu rumah teres 2 tingkat berharga 98,000, lebih kurang dalam berapa square feet dah? Dalam 2,000-3,000 square feet, besar tau. Rumah 4 bilik. 4 bilik 2 tingkat. Rumah harga 98,000. Gaji bapak saya waktu itu degree engineer dalam lebih kurang dalam 2,000 lebih. 2,000 tahun 98 dalam 1,000 lebih, 2,000 lebih. Sekarang setelah 20 tahun harga rumah naik, yang sama rumah saya beli tu naik 600,000. Gaji degree berbeza naik, naik lebih kurang 20% je. Masih lagi tak sampai 3,000. Apa graduate? 1,000 lebih lagi ada. Orang kata turun lagi ada. Nampak tak duit fiat punya inflation? Rumah naik 600% Sekurang-kurangnya orang yang beli awal Bitcoin kan, yang beli awal cerita kan, yang cerita yang boleh teliti tu. At least kenaikan berapa persen tu daripada harga berapa sen lah, sampai 1 USD. Naik sampai berapa dah sekarang, dah 20 USD boleh naik. Faham tak? Dari segi pricing satu. Kedua, tuan-tuan kena banding juga. Tuan-tuan kena fikir juga kalau kata stock market ni powerful, kalau kita kata volatility ni menyebabkan itu adalah sebagai kita punya judgement sebagai scam, stock market lagi banyak. Kalau stock market lagi banyak scam. Pernah berlaku, saya tak nak kata nama apa stock market tu, ETF kerajaan JLC, mula-mula jual RM5. Buka RM5 open. Lepas tu turun sampai berapa sen je. Boleh tak kita kata satu scam? Maknanya volatility bukanlah judgement untuk kata scam atau tidak. Betul tak? Betul. Itu stock market tu. Apatah lagi of course lah Bitcoin, crypto yang ada turun naik, yang isu legal punya correction. Jadi beri masa, dan kalau nak fikir nak buat macam cara technical analysis yang berdasarkan cara stock market boleh, tetapi perlu bijak dan investlah duit tu dengan orang kata apa, dengan bijak, bukan duit yang macam tadilah Tuan cakap kan, duit nak beli susu anak, pinjam duit orang, duit lebihan anda lah, duit lebihan anda. Macam saya senang je. Bagi saya, okey lah kalau anda kata Fendi, Forex lagi untung. Kamu lah, Forex tu boleh jadi negatif kan. Kalau kripto kalau jatuh harga, okey lah. Saya ada lebih kurang 10 Bitcoin contoh, bukan saya, kalau contoh saya ada saya beli sikit-sikit okey lah, value mungkin jatuh sampai jatuh 40%, tapi still saya ada 10 Bitcoin. Betul tak? Dia tak akan jadi negatif. Saya still pegang Bitcoin tu sendiri. Saya still lagi pegang Bitcoin tu walaupun value dia jatuh. Kalau maaf cakap, saya tak percaya pada Forex. Bagi saya pegang Forex ni, hukum dia haram. Maaflah kepada mereka yang pegang Forex. Ni saya pegang, anda boleh ada ulama anda lah. Tapi bagi saya dalam Bitcoin sendiri dari segi syariah pun dah ada ulama yang sekut Dr. Bakar kata halal, bukan tujuan budi, lebih kepada sebagai aset, digital asset. Jadi dah ada banyak hukum agama juga yang support support mengenai support mengenai dari segi orang Islam. Saya tengok juga dari segi syariah. Jadi saya pegang benda tu. Tu yang saya nampak lah Tuan Mai kan. Tu yang saya nampak macam setuju. Saya suka bila otai-otai sendiri mengakui bahawa it's about long term investment, ada knowledge, dan betul long term bukan long term sampai bertahun-tahun, sampai anda berjanggut putih. Sabarlah setahun 2 tahun kan. Anda simpan duit dekat dalam bank berapa lama anda bersimpan dekat ASB anda tu kan? Berapa sen dia, berapa je ASB boleh bagi kan every year kan. Itu antara sentimen. Okey, sentimen kebanyakan bahagian ada setengah-setengah orang dia ada skeptical terhadap Bitcoin cryptocurrency kerana mungkin penggunaan pengenaan beli dadah ke ataupun senjata haram ke zaman dululah, saya rasa zaman 2013 2014 macam tu. Tapi macam mana? Adakah teknologi sekarang cryptocurrency ni boleh memantau untuk jual beli begini? Siapa nak jawab tentang soalan ni? Hotel je lah. Saya bagi hotel dulu lah. Saya bila hotel saya segan sikit je. Okey. So soalan dia macam mana nak pantau kalau kripto digunakan untuk jual beli dadah. Okay, yang pertama, bila tertangkapnya penjual dadah tu kita boleh trace lah kan, betul tak? Sama macam kes Tuan Effendi bagi tahu sekarang, kalau dalam kes 2010-2011 masa Bitcoin dark web, banyak memang pada masa tu Bitcoin penjual dadah, penjual senjata api terlepas. Tetapi selepas
ramai yang tahu pakai blockchain, kita boleh scan dia punya address. Bukan tak boleh scan, betul tak Tuan Fendi? Betul. Kita boleh scan dia punya Boleh address. trace. Cuma orang tak tahu. Orang cakap kripto ni kita boleh lari cukai, kita boleh jual buat benda-benda salah. Masa tu memang boleh lah, tapi bila dah ramai orang yang celik kripto, yang celik blockchain, yang boleh scan address. So kita kena ingat cryptocurrency adalah open ledger. Siapa-siapa pun boleh tengok kita punya account. Kalau kita tahu dia punya address, so kita just masukkan dia punya address, kita boleh tengok berapa unit, berapa aset yang dia ada. Sama macam kita masuk orang punya bank account kan. So kita masuk orang punya bank account, kita boleh tengok dalam account tu ada berapa banyak duit. Sama juga dengan kripto. Kita ada Etherscan, kita ada BCS Scan, kita ada Bitcoin punya scanner. So boleh check. Bukan tak boleh check, cuma kita tidak ramai pakai yang boleh buat benda-benda yang macam tu pada masa sekarang. Tapi dalam masa 5 tahun, dalam masa 10 tahun lagi, dengan akademi CFN dia ada yang mengajar orang pasal blockchain. So makin ramai orang yang mahir pasal blockchain dan kita boleh trace punya account. So jangan ingat jual beli dada, jual beli senjata api tak boleh nak trace pakai kripto. Jangan ingat pakai kripto kita boleh lari daripada tax. Semua tu boleh trace kalau nak buat. Kalau ada ilmu, orang yang tak ada ilmu saja cakap tak boleh. Sebenarnya dia perlu buat sebab dia adalah open ledger. Saya nak tambah sikit lah Tuan. Betul tu. Saya akui. Author dah sebut, saya menambahkan lagi informasi yang saya dapat lah. Kalau dari segi, kalau kita baca dalam undang-undang Malayan Law Journal, MLJ dengan Singapore Law Journal, kalau buka balik dekat Law Journal ni, banyak kes-kes money laundering, kes teroris punya funding, dia takkan guna. Buat apa? Kalau teroris, dia takkan guna duit kripto. Sebab apa? Satu, pergi kat gunung-gunung, internet. Lepas tu dia nak kena gunakan IP address komputer, orang boleh trace pergerakan dia. Lebih baik dia gunakan proxy, letak duit kertas untuk bagi duit kat orang. Satu. Dan banyak money laundering yang dibuat oleh bank menggunakan dalam dekat law journal, dekat Malayan Law Journal tu atau Singapore Law Journal adalah bank yang terlibat dengan duit haram macam ni lah. Bukalah cuci mana kes undang-undang yang buat charge berkaitan dengan orang yang dalam kripto. Satu. Okey, duit ni adalah tools, adalah macam pisau. Nak guna kat mana? Saya selalu guna kat mana? Jangan letak hukum kepada alat. Hukum tu pada manusia tu. Pada penggunaan. Kalau pisau dekat Tuan Mai ataupun saya yang guna tolong masak kat dapur, tolong bini masak, banyak gunakan pisau tu digunakan untuk masak. Kalau pisau tu diberi daripada perompak, dia gunakan untuk bunuh orang. So sama juga dengan kripto, sama juga dengan di kertas. Satu. Tapi kalau kita legal analysis sebenarnya, boleh buka Fiat Leak. Kalau saya boleh share kat sini Fiat Leak ni. Betul. Tuan betul saya nak share sikit skrin. Saya kena tunjuk juga ni. Walaupun dengan santai juga. Boleh dekat skrin. Saya tunjuk dekat skrin Okey, buka dekat Fiat Leak ni. Tuan akan nampak Tuan dah share screen ke tu? Saya tak boleh buka. Kenapa Kejap. Okey. Okey. Nampak tak? Nampak tak? Okey, sekejap. Okey, saya tunjuk kat sini paling penting. Okey. Dekat Fiat Leak ni, kalau buka Tak keluar. tak keluar. Sekejap saya tutup balik. Okey. Ni contoh penting supaya tuan-tuan tengok betapa cantiknya, indahnya cryptocurrencies ni when it comes to tracing dengan money trailing sebenarnya. Dia lebih macam tadi tuan cakap, betul. Sebenarnya kalau kita ada kepakaran teknologi kita nak bangunkan sama-sama nanti, kita boleh detect banyak movement. Kita boleh gunakan macam Etherscan. Ramai yang tak tahu. Untuk melihat teknologi di belakang kripto, Ethereum misalnya, Etherscan ni modul yang digunakan di seluruh dunia. Saya kerja Berni nak belajar pasal kripto dan juga blockchain. Dia orang gunakan Etherscan sebagai modul utama dalam modul pembelajaran di Germany untuk blockchain punya certification expert. Jadi saya beritahu dekat orang Jerman, you guys ada Mercedes, ada BMW, kita orang ada Etherscan. Etherscan ni orang ramai tak tahu bahawa pemilik dia adalah orang Malaysia berpangkalan di Shah Alam. Nampak tak? Digunakan seluruh dunia. Nampak tak power Malaysia ni? Bila ada Etherscan, kita tahu digital footprint dekat belakang sama ada Ethereum base yang digunakan tu untuk apa.
betul tak ada penggunaan, betul tak dia gunakan Ethereum, kita boleh tahu oh ini scam, dia mengaku ini kripto tapi bukan kripto pun. Kalau dijadikan kripto token pun token yang digunakan untuk pump and dump. Itulah perlukan datang knowledge, datang kelas, pergi dekat kelas Tuan Mai buat, yang kami buat dan sebagainya. Satu. Kedua, nak detect penjualan dadah. Dia akhirnya isu dia bukannya kepada kripto kepada duit ke, tapi ke penggunaan pada kripto tu. Orang nak jual dadah, tak kisahlah dia boleh gunakan kripto, dia boleh gunakan duit kertas, dia boleh gunakan apa saja pun. Dan anonymously ni boleh detect argument tu. Sebab saya tadi buka kat sini, kalau kita boleh detect dekat fiat link tu ni dekat mana Bitcoin tu telah dialirkan. Bitcoin tu dialirkan dekat mana yang paling banyak? Dekat dia tunjukkan satu. Maknanya kerajaan dah boleh buat forecasting. Kemudian dia dah pegang Bitcoin, dia gunakan untuk benda-benda yang salah, dia boleh nampak penggunaan dia tu. Tiba-tiba kereta besar, kereta mahal, kan? Kalau ada duit, tak boleh guna pun tak guna juga. Betul tak? Jadi banyak cara sebenarnya nak detect. Tak payah pergi jauh lah. Pergi dekat Remitano tu. Saya buka kat sini. Saya bagi tahu kat tuan supaya semua yang dengar ni berhati-hatilah. Sebab saya terpaksa beritahu untuk menjadi pengguna yang bertanggungjawab. Dekat Remitano tu, memang tu peer-to-peer kan? Macam mana anda beli Bitcoin? Letak nombor bank account, letak nombor nama, kan? Nak transfer duit kan? Sebab ada nak kena cash out duit kan? Situ pun kerajaan dah boleh detect sebenarnya. Tu saya beritahu dekat orang-orang government kan. Orang Malaysia punya disebabkan anda start dengan kripto tanpa knowledge teknologi, maka sebenarnya anda telah mendedahkan diri anda kepada kebahayaan lah. Kalau tak bayar tax ke, kalau apa contohnya nak jual Remitano, anda kena bagi bank account. Dan habis kau terang letak nama anda 10 Bitcoin, nama bank. Itu pun dah boleh detect dah. Sebab pun nak tak nak, anda kena cash outkan duit anda. Sebab itulah bila saya kata, kalau anda nak kata Bitcoin ni sebagai satu sumber macam currency, saya tak setuju. Bagi saya, Bitcoin bukan currency, dia adalah digital asset. Sebab kalau currency ni anda boleh gunakan kat mana-mana. Boleh tak anda guna sekarang nak beli cendol dekat melainkan kalau masjid tu terima lah, betul tak? Anda kena cash outkan dulu, anda kena liquidity tu yang payah dekat Bitcoin. Walaupun Vitalik Buterin ni kaya, tapi dia tak menjadi orang terkaya di dunia sebab apa? Dia ada masalah dekat liquidity. Liquidity ni adalah isu di government. Siapa yang boleh terima duit anda nak cashkan duit anda tu? Anda kena pergi dekat Luno ke, itu pun kalau tiba-tiba terlampau banyak transaction, Luno boleh sekat anda punya transaction tu, berlaku Luno lagging dan sebagainya kan. Jadi akhirnya bukan mudah, semudah seolah-olah anda nak bagi tahu oh kripto ni, dia adalah masa depan sebenarnya. Masa depan. Sebab tu dah kita semua, Ripple misalnya, ramai tak tahu bahawa Ripple dah buat MOU dengan Menteri Kewangan sekarang ni ketika tahun 2019, masa tu dia jadi grup CEO CIMB. Ripple ni antara yang terbesar kripto dalam dunia ni buat MOU dengan CIMB Bank. Jadi CIMB Bank ni ingat saja ke? Bank ni dia ingat bank kalau buat MOU untuk apa? Untuk untung. Kalau tak untung, bank tak akan buat MOU. Anda kaji je CIMB and Ripple. Keluar muka Menteri Kewangan sekarang ni, Tengku Zafrul, buat MOU dengan Ripple. Nampak tak? Jadi nampak tak? Betul lah saya suka ni. Kalau kita rasa benda scam, Datuk kenapa JP Morgan invest? Elon Musk pun beli. Lagilah dia invest dekat Dogecoin tu yang bagi saya kelon Bitcoin je pun ramai boleh gelak kan. Dengan gambar anjing pun dengan gambar anjing macam itu pun asalnya nak buat lawak parody jadi ada value pula. Itu baru itu lah apa lagi macam Bitcoin yang dah banyak nodes, banyak orang guna. Ethereum yang berpuluh-puluh ribu. Dia punya movement tu saya tak tahu. Yang tentang halving pula. Cuma saya nak tanya sikit Tuan Mai lah kan. Kenapa halving tu 4 tahun? Kenapa tak 5 tahun? Itu yang saya tak boleh jawab sampai sekarang. Kenapa? Kenapa dia tak tahu sekali kan? Saya pun tak boleh jawab juga kan tu. Dia dah Panel tanya panel ni. Sebab apa? Memang dia dah buat macam tu kan. So betul. soalan tu Satoshi sendiri yang boleh jawab tu. Dia sambung dengan orang kan macam kenapa pilihan raya 5 tahun sekali? Kenapa tak 10 tahun sekali kan? Kenapa tak 3 tahun sekali kan? Macam itulah. Kenapa PRU tak 5 tahun, tak 3 tahun kan? Itulah jawab itulah. Itulah design dia kan? Dia dah design macam tu kan? Jadi bila time halving, dia ibarat macam bagi saya duit kita dulu ada duit 50 sen kan, koin-koin. Jadi bila halving ni macam kita akan lebih memperkemaskan lagi lah kita punya structure Bitcoin supaya lebih ada value, supaya lebih kemas, supaya dia lah ada banyak tanda kira jadi perspektif lah. Itu yang saya nampak lah. Macam duit lah, dulu duit RM1 kan, lepas tu duit kertas tu kena upgrade jadi duit kertas yang baru lagi, yang lebih selamat dan sebagainya lah. Itu yang saya nampak lah. Mungkin dekat halving tu nanti kena join kelas lah. Lebih detail lah. Setiap 4 tahun bila, apa yang kita kena buat bila halving, sebelum halving, selepas halving kan. Itu yang saya nampak lah.
Okay. Terima kasih atas soalan mengenai salah guna kripto tu. Soalan sama juga ni tuan. Terima kasih banyak-banyak. So, kita actually dah lebih. Kita biasa kita buat 40 minit je. Hari ni kita sampai sedar masa setengah. Tak sedar je ramai lagi orang bersama dengan kita. Tapi mungkin kita panggil lagi lain kali lah. Kita buat sesi. Kalau panjang sangat malam ni kita penat. Tuan, ada orang dah guna dah, nampak tak? Ada orang dah guna dah Fiat League. Ejaan dia FI Fiat League. Duit banyak dekat US, duit akan banyak bergerak ke Bitcoin banyak bergerak ke Japan ataupun ke Switzerland. Sebab itu negara-negara yang telah legalizekan penggunaan Bitcoin lebih awal. Jadi dia dekat Japan, dia akan pergi kat Japan, dia akan pergi dekat US, dia akan pergi dekat apa tu? Pergi dekat Europe lah banyak. Baik. Terima kasih. Okay, tuan. Nampak tak? Boleh buka tak? Cuba buka. Kejap. Kita show. Okay, right. Okay dah. Tuan. Yes. Alright. Okay. Kalau student saya memang dia belajar benda ni. Yes. Dari pricing kan tuan kan? Nampak tak? Rumah tu saya nak buka berapa nak tunjukkan. Sebenarnya boleh tracing, boleh tracking. Kalau anda faham dekat algoritma SHA, apa tu algoritma, anda boleh faham bahawa pergerakan tu boleh apa. Jadi kebanyakannya orang yang beli kripto ni bukanlah orang yang faham dekat technical basis pun, tapi sebab dia nampak benda tu penting, tapi dia kemudian dia akan belajar. Jadi situ sebenarnya kita boleh trace dan lagi bagus boleh trace macam ni. Jadi lebih telus, lebih berintegriti. Kalau dia kertas yang nak kena ciplak, yang geng-geng black, yang apa tu yang buat dia palsu, susah kita nak detect kan. At least kripto ada private key, ada public key. Kan, tu yang saya nampak lah tuan. Ini antara Fiat League ni bagus, kita tengok harga, pricing, movement duit yang ada setiap kripto yang ada di seluruh dunia lah. Baik, alright. Saya rasa mungkin untuk malam ni kita berhenti berehat sebentar. Mungkin kita sambung lagi waktu sesi akan datang. Betul, sesi lagi tuan dengan Tuan Mari tuan. Dengan Tuan Mari ramai peminat dia. Banyak ambil ilmu anak murid dia. Alright. Okay, mungkin last kata-kata akhir daripada Tuan Mai, nasihat untuk pelabur. Bagi saya apa-apa pun yang kita nak buat, nak melabur, tak kira adalah instrumen apa sekalipun, emas ke, stock market ke, kripto ke, pastikan kita belajar dulu, menguasai ilmu dahulu, laburkan duit kita dalam ilmu, jangan sayang, sebab ilmu lah yang akan membawa kita ke mana, yang akan tunjuk jalan kita macam mana kita nak berjaya. Kita perlukan guru. Saya walaupun dah lama saya belajar, saya masih lagi berguru. Saya ada menuntut dengan seorang guru saya di Pulau Pinang. Saya masih belajar lagi dengan dia. Masih banyak lagi yang perlu dibelajar. Kalau saya yang dah kena kripto daripada 2015, saya sendiri simpan daripada 2015 sampai sekarang, masih lagi belajar, masih lagi berguru, apatah lagi anda yang baru kena kripto. So belajarlah supaya anda tidak terpesong, tidak terikut-ikut dengan sentimen yang ada dekat media massa, tidak terjerumus dalam skim-skim yang tak apa-apa. Dan juga yang penting, jangan masuk kripto dengan berjudi, sebab sekarang ada kripto yang macam berjudi saja. Betul. Dicipta bukan tujuan untuk teknologi, tapi semata-mata nak meraihkan keuntungan saja. So itu adalah taktik yang baru scammer. Kalau dulu mereka buat satu skim, satu program, kita masuk, kita dapat simpanan berapa bulan-bulan, tapi sekarang mereka buat token yang palsu, mereka ambil kita punya Ethereum, ambil kita punya Bitcoin, bagi dia punya token, lepas tu dia pump harga sekejap, lepas tu dia cabut. So dia buat duit dalam sekelip mata macam tu. So ini adalah scam-scam yang terbaru buat masa sekarang. So anda kena hati-hatilah. Okay? Jangan terpedaya dengan untung yang sekelip mata tu. Okay? So itu saja nasihat daripada saya. Baik, terima kasih Tuan Mai. Saya pun nampak sikit Tuan Penny pun kena bagi kata-kata akhir juga. Saya semua poin dah Tuan Mai dah bagi dah, memang power lah. Tak dapat tambah dah. Cuma saya ulang balik apa yang boleh cakap tu betul. Sekarang ni scammer memang bijak. Scammer ni adalah mereka sendiri orang yang faham blockchain sebenarnya. Mereka juga mungkin terdiri daripada programmer yang diupah.
programmer yang diupah untuk menipu, ataupun founder-founder bisnes yang menggunakan programmer buat token based blockchain, tapi akhirnya tuan-tuan dia jual, dipanggil shitcoin mereka dengan harga tinggi, dan akhirnya anda pump and dump, dia ambil bitcoin anda ataupun duit cash anda. Apatah lagi dekat Malaysia ni, dari segi undang-undang, rujuklah kepada authority. Apa-apa token baru keluar pun, saya selalu tanya, token ni berpuluh ribu, dah 10,000 lebih dah token ataupun kripto yang ada kat pasaran. Jadi saya lebih suka, apa pun saya lebih suka belilah Ethereum dengan Bitcoin. Itu paling penting lah bagi saya. Apa pun saya Bitcoin. Itu comfort lah kan. Tetapi mungkin tuan ada sikit dah ada knowledge, you guys dah ada knowledge, boleh invest lah dekat mana-mana kripto yang nampak ada potential. Contoh macam Polkadot. Bagi saya okey sebab apa? Pengasas dia adalah Gavin Wood, pengasas bersama Ethereum. Profesor, doktor ni. Jadi dia mungkin ada background yang bagus dekat founder tu. Jadi mungkin boleh. Tapi tak boleh menyanyikan bahawa dia akan untung selama-lamanya. Kalau mereka stop development dengan teknologi, mungkin agak akan jatuh. Macam Tron, macam EOS pun okey dan sebagainya. Jadi kena hati-hati benda tu. Cuma bagi saya datanglah belajar knowledge. Terutamanya saya support apa yang My Cryptoversity buat. Memang saya sih terlibat dalam komuniti My Cryptoversity yang mana Tuan Mai memang banyak sharing the knowledge, especially scam. Kita orang pun sebagai orang yang terlibat dengan blockchain dan Bitcoin dan sebagainya, kita pun pernah kena scam juga. Itu proses yang kita lalui. Tapi belajarlah daripada kami supaya anda tidak mengulangi benda yang sama. Sebab kita dah nampak benda tu. Kita yang dah tebas dalang, memanglah kena patut kita tuan dalang awal-awal, memanglah kena patut ular dulu kan. Tapi bila dah orang yang baru datang, belajar je lah pengalaman yang janganlah kena patut ular lagi. Satu. Kedua, bagi saya sesiapa yang nak involve dalam dunia Bitcoin, dalam dunia blockchain, dapatkan ilmu lah penting. Dapatkan ilmu, dan kalau nak juga invest juga, sabar sikit, istighfar dulu, gunakan sabar dulu, fikir dulu, lepas tu tengok, at least kalau boleh tengoklah kalau nak invest luas selain daripada Bitcoin ataupun Ethereum, pergi tengok siapa founder tu. Kalau banyak sangat watchlist, banyak sangat isu-isu yang berkaitan, dulu dia start dengan MLM, mungkin dia start dengan forex yang tidak terjadi. Ketiga, refer. Bila anda buka dekat market cap, anda boleh klik je dekat situ, dia banyak technical analysis. Dia akan keluar watchlist. Kalau dah terang ada watchlist government, hati-hatilah. Anda boleh tengok pula, nanti kalau anda belajar dekat, misalnya belajar dekat My Cryptoversity ke, belajar dekat Machine Academy ke, atau mana-mana provider, minta mereka ajar historical pricing dekat token tu. Kalau anda nampak awal harga jual 10 USD, 20 USD, tiba-tiba pam jatuh, dam setelah 3 bulan, nampak tak dah berlaku something wrong kat situ. Jadi benda tu lah benda-benda yang boleh trigger yang tuan-tuan kena faham, dan tolonglah, please lah, kita support komuniti kita ni yang taklah bersama mana pun. Tetapi untuk tahu semua, kalau semua users Bitcoin digabungkan seluruh dunia, dia mewakili negara yang ke-53 terbesar di dunia. Nak ceritanya kita dah menjadi satu komuniti besar seluruh dunia. Dan penggunaan Bitcoin sebenarnya dah jadi mainstream sebenarnya. Digunakan dekat airport, digunakan dekat tempat-tempat, banyak platform, beribu platform sebenarnya untuk membuat jual beli Bitcoin misalnya lah. Dan saya lah letak dekat komen tu, minta izin lah promote sikit tuan organizer. Boleh pergilah belajar, siapa yang nak menjadi expert, nak buat code, nak faham token codes, bolehlah belajar diploma blockchain .com, yang mana diploma.com ni diiktiraf dan anda boleh convocation. Yang pertama di Malaysia, yang mana anda boleh menjadi seorang blockchain programmer, anda boleh buat token anda sendiri, anda boleh faham technical analysis, anda boleh faham, anda menjadi expert lah dalam ni, dan anda boleh belajar dengan pakar-pakar seperti Tuan Mai nanti. Kita pun nak invite juga Tuan Mai sebagai salah satu tenaga mengajar nanti dekat diploma in blockchain, yang mana anda boleh convo dengan UMP, Universiti Malaysia Pahang, yang mana UMP ni adalah 10 universiti terbaik engineering di Malaysia, dan mereka banyak buat research berkaitan blockchain yang banyak jenis doang, halal blockchain dan sebagainya. Saya part of the team untuk blockchain development. Untuk short course dan sebagainya, pergilah belajar dengan otai guru saya sendiri iaitu Tuan Mai di My Cryptoversity. Memang banyak aktiviti diorang buat lah. Join Telegram group Tuan Mai lah. Saya pun nanti nak jumpa personally kat Kota Baru sebab tengah PKP ni. Saya balik Kelantan confirm. Kita minum teh tarik. Nanti mungkin kalau saya pergi Kelantan, Kota Baru, kita buat live dengan Tuan Mai terus Kota Baru. Terima kasih Tuan Mai. Terima kasih Tuan Buhari. Terima kasih banyak dengan seafood Mai lah.
Memang hebat lah, saya tak sangka lah dapat sepentas dengan beliau pada malam ini. Saya pun akhirnya dapat jumpa juga dengan Tuan Andy. Terima kasih, Alhamdulillah Tuan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Tuan Mai Nazris dan Tuan Effendi Zulkifli atas penerangan yang panjang lebar malam ni. Kita sangat berbanggalah dapat banyak satu pentas, dapat ilmu kita dapat wakafkan kepada semua pendengar-pendengar kita. Jadi insya-Allah kita cuba buat lagi. Mungkin sesi-sesi akan datang kita akan jemput lagi lah. Dan mungkin orang yang sama ataupun orang yang lain insya-Allah. Jadi Tuan, saya cadangkan tu supaya saya bergabung dengan Tuan Mai untuk cara-cara mengatasi scam ke kan. Menarik boleh juga kan? insya-Allah. Mungkin kita Bitcoin. Mungkin kita Ethereum pula ke kan. Cardano pula mungkin. Akan gitu insya-Allah. Supaya lebih ramai lah ilmu ni lebih tersebar luas insya-Allah. Terima kasih banyak di atas kehadiran tuan-tuan dan mereka tuan-tuan dan puan yang sampai ke hari ini. Kita dah lebih sejam lebih, rasa sejam 40 minit. Sekejap lalu masa. Tak sangka sekejap. Sekejap saja. Memang Sekejap je rasa. itulah. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jumpa lagi.